dan boleh kita mari dengarkan ceramahan agama pada malam ini. Jadi alhamdulillah sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada saya dan kepada hamba ini boleh mari berjumpa dengan adik kakak kampung dan kepada dan pula dengan ibu-ibu dan ayah-ayah sini. Ini dikatakan satu pilihan Allah, satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan ayah yang dirahmati Allah, kemudian apabila kita bersyukur kepada Allah, Allah sangat-sangat suka kepada kita. Allah sangat-sangat suka dan sayang kepada kita apabila kita jadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tengok kepada orang duduk di dalam syurga, tengok daripada ahli syurga ataupun daripada ahli jannah, dia duduk dalam syurga tu, Allahu Akbar, mewahnya, sedapnya, daripada minuman, daripada makanan, daripada buah, semua subi di dalam syurga tu sedap. Dalam syurga tu tak tahu nak royak, nikmat bermacam-macam. Misalnya kita minum minum air hari ni sedap sedara ni, tapi esok tu sedap 70 kali ganda pula. Macam kita kata hari ni kita makan water apa hari ni dengan esok tu rupa air sama. Warna pun sama, rupa air sama, bentuk ke sama, tapi hak makan hari ni dengan esok ia tak sama. Rasa Tuhan tambah siapa apa sedap tu 70 kali ganda dengan hak kemarin kita makan. Kemudian orang-orang yang duduk di dalam syurga, ibu-ibu dan bapa yang dirahmati Allah dan hadirin hadirat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawayak kata ahli syurga ni sedap tahu nawayak. Minum air dalam syurga nawayak tak boleh sedap rasa airnya. Dan minum air sungai, tupak sungai yang duk mengalir, Tuhan katanya, ba'da'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuhan ada cerita di dalam Quran daripada orang-orang ahli syurga, daripada orang-orang yang beriman ada di dalam syurga. Tuhan katakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Muhammad ceritalah ya Muhammad, Muhammad beritahulah ya Muhammad, memberita kesukaanlah ya Muhammad, alladzina amanu, akan orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal sebagai amalan yang saleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dengan bahasa bagi mereka itu syurga yang duk mengalir di bawahnya pak sungai. Pak sungai duk mengalir, sungai tamada, air tamada, air kebiasa, air susu, air arak, air madu. Lepas tu pokok ni duk minum air dalam syurga tu dah. Allah sedap. Sedap tak tahu nak royak. Lazat teh dia tak tahu nak royak. Rasa tak tahu nak royak. Siapa ahli syurga katakan no. Hak Tuhan sebut dalam Quran. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini ibu bapa yang kita nak royaknya pada malam ni, kita saat ni tu tak boleh lupa kata alhamdulillah. Kita tak boleh tinggal apabila kita dapat nikmat kata alhamdulillah. Kerana orang duduk dalam syurga, orang duduk bernikmat dalam syurga, orang duduk sedap dalam syurga, ia tak tinggal kata nak habis nak royak, habis nak cerita sedapnya dalam syurga, rasa nikmatnya dalam syurga. Siapa tak tahu nak royak, bagi mereka itu tak tahu nak cerita, tak tahu nak royak, mereka kata akhir pada doa mereka nak wa akhiru da'wahum, dan akhir daripada doa bagi mereka itu alhamdulillahi rabbil alamin, bahwasanya pujian itu sabit bagi Allah. Tahu nak sana mana supaya kita dari Allah kan apa seni itu lalu ni.
duk dengan anak pun seni, duk dengan suami pun seni, cari makan pun mudah, umur pun besar, kereta pun besar, duk seni berbahagia kita sama kita keluarga, isteri suami, tak tahu nak royak mujur, tak tahu nak royak kita tu rasa gembira, suka seronok dalam hidup, tahu nak royak. Sebab tu ahli syurga kata alhamdulillahi rabbil alamin, bahasa pujian itu sabit bagi Allah. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita jangan lupa alhamdulillah. Sebab tu untuk guru kata kalau mu dapat satu nikmat mu jangan tinggal alhamdulillah ni kali. Tu muluk-muluk. Ni kali ni mau nak ajar orang sini, boleh jadi demo sini pun dengar dah dalam YouTube. Jadi apabila kita dapat satu nikmat, kita dapat berjaya dalam satu kerjaan, kita berjaya dalam satu urusan, maka kita katalah alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ni kali jangan lupa. Kalau orang tu buat beramal macam ni, awak amal macam mana? Yakni kata alhamdulillah, alhamdulillah ni kali lepas pada dia dapat satu berjaya, satu urusan yang berjaya, satu kerjaan yang berjaya, dia kata alhamdulillah, insya-Allah Tuhan kau tambah, Tuhan kau beri berjaya, Tuhan kau beri apa? Meningkat dalam kerjaan dia. Ibu bapa yang dirahmati dah. Jadi hamba tak ada ta'aruf gini apa dia mau tahu belaka dah. Hamba tu siapa dia, mari di mana dah. Patut hamba terima kasihlah kepada orang sini. Nak jemput hamba mau dekat ni ya duk nak Punjawi ni. Patut adik lah royak mang kita tu. Adik hamba mang Sota ni. Nah, adik posu kita pun tak ada nak ta'aruf banyaklah ke orang sini ni. Sebab adik mau duk main kok ni yang mang kita duk main kok sahabat, duk main kok oboto gitu gi mari. Apa tu ialah royak tu baru ni tu dia masuk mari tapi nak mari tak boleh. Nak mari tak boleh dengan sebabnya jadi orang panggil bersimbang. Di pondok pun buat masalah. Nisfu Sya'ban sini nak buat ceramah. Hamba tak boleh nak mari jadi bersimbang dah. Gitulah ibu bapa harap kemaafan. Jadi hamba tu dah banyak kadang ada kot tu. Kadang-kadang ceramah, kadang-kadang banyak demo pun duk tahu belakang rekod ni pun duk pergi. Hari Selasa tu ramai duk pergi. Kerja tu bukan kata ceramah sekarang, mengajar lagi. Lepas tu hari Selasa tu dia mau duk pergi minta air tawar lagi. Lepas tu masalahnya dengan jatuh pakir lagi. Gitulah lebih kurangnya hidup hari-harinya. Hamba tu lagu tu. Lepas tu insya-Allah lah apa yang orang sini terimej saat ni tu duk royak tu, betul dah lah. Dengan masalah hamba tu gitu lebih kurang duk mengajar lebih kurang koda-koda hamba tu di Pondok Punjawi. Apa tu bagi orang kampung kita berasa suka, berasa gapo nak atak anak kuatar lah. Tak ada masalah. Di Budi ni pun ada. Dulu pelajar-pelajar Pondok Punjawi, pelajar Sikau tu ramai juga di kawasan Budi ni. Jadi alhamdulillah lah. Jadi ibu bapa duk tunggu nak dengar. Jadi hamba pun nak lah sekadar hamba tahu, sekadar hamba tu reti, sekadar hamba tu boleh royak, hamba nak royak. Jadi hamba tu duk ngajar di Sejid Jabat tu 2 3 4 tahun. 2 3 4 tahun duk ngajar Sejid Jabat. Dulu kita pergi ngajar Jabat tu orang tak ramai, orang tak ada. Lepas tu Sejid Jabat tu ya payah. Orang panggil tok guru tak lekat duk situ. Ramai tok guru apa puluh orang duk ngajar-ngajar tunda. Ngajar-ngajar bola lama tu banyak cie daripada orang. Patut guru tak nak ngajar kau banyak cie pada orang dah kan. Deh, madu suruh cie orang tak ada seekor buta tak kena suruh tok guru tak nak angin. Tapi duk ngajar situ siapa 2 3 4 tahun tu orang penuh sejid. Pok Tino penuh sejid. FC itu penuh. Daripada Kebun Sirih situ sini siapa beratus-ratus ramai. Tapi capek dengan Covid baru ni nak ngajar tak boleh. Inilah ibu bapa nasib bagi puak kita. Nasib bagi kita boleh dengar ceramah, dengar. Boleh dengar orang ngajar, dengar. Kalau tak imam ambil orang ceramah, mari dengarlah. Tak usah duk kira banyak. Tak usah kira banyak, tak usah fikir banyak. Masa dah ada, nak buat lagu mana, nak beri faedah umur ada ni. Nak buat lagu mana, nak beri faedah kegunaan hidup ni. Tak ada lain tak bukannya cara agama ni lah orang panggil naf'at yang paling besar sekali. Inilah orang panggil ubat dan pula benda yang naf'at untuk nak beri makan kepada rohani kita. Tubuh kita ada 2. Yang pertama jismani, yang kedua rohani. Sebab apa buat kita di hari ni banyak penyakit? Amanah kecek bab ni dulu. Sebab apa Tuhan titahkan Al-Quran suruh kita puasa.
Sebab apa ibu bapa di hari lala ni kita banyak penyakit? Sebab kita dah bergaduh jismani. Dah bergaduh makan pada jismani kita. Makan hak molek-molek, makan hak sedap-sedap, makan hak istimewa untuk tubuh badan. Tubuh badan ni makan malah kata apa? Nah, makan sedap, daging sokmo, tengah-tengah tu makan tu sokmo, ikan apa kakak sokmo, makan ikan tapting sokmo, dan setengah-setengah tu dah makan sedap, tengah tu hak tak ada kepada tubuh badan jismani wi penuh-penuh. Tapi rohani cuba tanya wi zikirnya nak sekali. Sehari wi zikir ada tak la ilaha illallah. Sehari ada gedak wi subhanallah. Sehari ada gedak wi la ilaha illallah. Sehari ada gedak wi qul huwallah bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ada gedak. Inilah musnah dan inilah masalah daripada kawasan kita dan orang-orang kita di hari ini. Banyak penyakitnya. Karena di setiap tahun, akhir tahun, awal tahun, di akhir tahun dan pula awal tahun tu Allah Subhanahu wa taala lepas penyakit daripada langit 30,000 penyakit. Kita tahu tak? Fuak-fuak langit tu, malaikat-malaikat di langit tu. Malaikat-malaikat di langit tu dia warga. Dia buat turunkan masalah penyakit-penyakit daripada langit ni 30,000 dalam setahun. Ahli-ahli langit daripada para malaikat tu, dia tengok pada bumi ni. Dia tengok sini. Siapa ahli langit dia tengok ni, dia buka tengok. Di mana tempat cerah, di mana tempat gelap sepama kita, di mana kawasan mana, kampung mana. Misalnya orang ni kata berita ya gelap, berita tak ada ya gelap. Kenapa gelap? Ahli langit pun dia tengok. Di bumi ni mana tempat cerah? Tempat cerah tempat orang mengajar. Tempat cerah tempat orang baca Quran. Tempat cerah tempat orang semaya. Tempat cerah tempat orang zikrillah. Tempat cerah tempat ceramah-ceramah. Ahli langit tengok ke bumi nampak cerah. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pakat fikir di hari ini. Ni kita dekat bulan Ramadan, kita tak berapa hari lagi kita nak tengok anak bulan Ramadan. Tapi di hari ini jismani kita memang makan kerja semua. Jismani makan 3 kali sehari, makan aham sem lagi, aham sem 2 3 4 ribu, makan untuk sihat tubuh badan. Kerana tubuh badan kita tak sihat, sebab rohani kita nu tak sihat. Rohani kita tak sihat. Zikir tak sapa, kulhu tak sapa, la ilaha illallah tak sapa, subhanallah tak sapa. Dengan sebab tu orang panggil tubuh orang ni tak sihat. Nak sihat seorang, dia kena kacau dua. Sebab di dalam diri seorang ada jismaniyun, ada ruhaniyun. Nak ingat molek. Kalau orang tu duk besar hak jismani semata, duk besar hak tubuh badan semata, tapi ruhani dia tak wi makan ni, orang ni tak sihat. Walaupun dia kaya, hati dia tak kenyang. Walaupun dia duit banyak, tapi hati dia susah. Sebab apa? Jismani dia kenyang, tapi ruhani dia tak ada zikir. Cuba kita tengok orang, kaya mai nak jumpa dengan Allah. Kebun beribu rak. Harta beratus rak. Rumah pintu berpuluh-puluh pintu, tapi hati tak seni. Tanya ya sebab apa? Puca apa boleh dia tak seni. Tapi orang ni rumah gorak-gorak ya. Hatak sedar ya. Pia ujian turun titik turun di latar, tapi ya seni. Ya seni. Seni duduk, seni hidup, seni keluarga, seni anak bini, seni semua sepi. Sebab apa? Sebab dia panggil makan dia ruhani ya cukup. Pagi-pagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi kata lepas subuh ataupun selepas pada semaya sunat subuh membaca gapo Nabi hajar. Mula-mula semaya sunat fajar ataupun sunat subuh, usalli sunnatal fajri ataupun usalli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Orang yang wa amma semaya sunat subuh, orang ni satunya Tuhan beri berkat di dalam rezeki, yang dua Tuhan beri kuat tubuh badan dia. Lepas tu kita buat tak ni? Pas banyak penyakit dok dia habis mbak boleh hoyak tak banyak penyakit. Orang dok pergi mbak setiap minggu 100 kilo lebih. 150 kilo, 130 kilo, 140 kilo seminggu. Ni mana hoyak? Sebab apa orang ni banyak penyakit? Sebab amalan dalam tak ada. Batin tak ada, zikrillah tak ada, amalan hati tak ada, amalan rizal ruhi tak ada. Sebab tu orang banyak penyakit. Duit belanau, yo ni gaji 40,000 Ni po'o ni gaji 50 ni. Kau ni gaji 30. Tapi hati tak sedar. Balah dengan bini tak ada berhenti. Sebab apa? Sebab ruhani dia tak ada.
Makan ni diri tak ada. Dia semua makan kenyai tubuh badan, tapi hati yang Allah, Allah, Allah tu ya tak ada. Malam ni hak penting kita nak keceknya, we makan dua. Yang pertama, we makan kepada jismani sekadar-kadar. Kita tengok ulama-ulama yang lalu, salafus salih makan dada kayu ya. Tapi segar. Tengok faduk tapa di Bukit Lubnan. Faduk tapa di Bukit Lubnan daripada aulia illah, daripada as-sulaha, daripada fak-fak salih. Dok tapa atas bukit makan dan kayu, makan air gitu, tapi mereka sihat. Mereka boleh tahajud, mereka boleh qiyamul lail, mereka boleh semaya jemaah, mereka boleh jagakan titah Allah. Tapi waktu kita lah ni ada cukup lekat kereta besar, umur besar, gaji besar, tapi nak jaga titah Allah Ta'ala sebab kita lemah. Lemah apa? Makan ni ruhani kita lemah. Pagi-pagi Nabi hajar apa ibu apa? Mihak nisa tak apa dah mau nak oyak. Nabi hajarnya kita selepas daripada maya sunat subuh, siapa dia nak pergi murah rezeki, siapa dia nak pergi mudah dalam rezeki, baca subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Cuba awak amal ni. Amal royak sikit-sikit, tak saya royak banyak amalan. Amalan tak boleh royak banyak, dia royak banyak dia pening. Nama-nama jadi iseng. Pada pergi rumah tu je sore tu dia baca belakang wa amal malam baca surah tu, baca surah ni, pagi esok baca tu, baca ni. Siapa tu nak tidur tak boleh. Kan nak tidur tak boleh, panah amalan. Cara amalan pun kena tahu juga, jangan dia ikut gerak. Pasal ada setengah tu muri ke rumah tu, ada buat amal haikal. Haikal ni satu perkara ke? Haikal tu panas tu. Bagi orang-orang yang boleh baca, orang-orang tak boleh baca, dia orang makan semua tu ada buat amal haikal, mata jadi krakam, tak balik, tak kelik, kerah dengan sebab amalan buku haikal. Ya amalan ni kena pasal sini, amun nak royak sa ibu apa. Kita tak ada masuk Ramadan lagi, tapi nak kupas-kupas dulu. Amalan ni dia mau kena tahu. Tuhan kata dalam Quran, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Ayyaman tad'u, yang mana-mana daripada nama Allah, tad'u, kamu menyeru dan kamu berdoa, falahu, baginya, bagi Allah, al-asmaul husna, ada nama-nama yang terendah, ada nama-nama yang terelak. Tapi nama yang terelak ini duk khilaf pula di antara ulama. Khilaful ulama baina asma'illah. Terkhilaf dan bertrikah berselisih di antara ulama masalah nama-nama Allah. Nama Allah ni mana? Allah, 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 nama Allah. Ar-Rahman, 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 nama Allah. Ar-Rahim, Ar-Rahim, nama Allah. Al-Qudus, nama Allah. As-Sabur, nama Allah. As-Syakur, nama Allah. Al-Ghafur, nama Allah. Tapi nama Allah yang dikata Al-Ismul A'zam, nama yang paling tinggi, nama yang paling hebat, semua di atas perkataan yang mu'tamad daripada ulama yang banyak berpegangnya. Ismul A'zam ialah Allah. Allah. Nah, ya tak Ismul A'zam ni sangat besar apa? Apa nama Allah? Nama dia tunjuk di atas diri Tuhan. Kenapa Allah lapat Allah bukan Tuhan nah. Kenapa molek? Orang ngaji usul apa? Allah bukan Tuhan. Allah ini ismun dalun ala dzatil wajibil wujud. Ialah satu nama yang tunjuk kilah ia di atas zat Tuhan yang bersifat wujud ada. Pasti adanya Allah, ada Allah tak serupa dengan kita, ada Allah tak sebab dengan kita, ada Allah tu kekal, ada Allah tu zati, ada Allah tu orang panggil sempurna, ada Allah tu kamil, tu orang panggil ada Allah. Nama Allah yang tunjuk di atas dirinya yang bersifat dengan ada tu wujud, tu nama Allah. Lepas tu orang kata Allah, 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 Allah. Anak hidup tu Allah, 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 Allah. Hei, kacau apa puasa? Nak hidup mana ni? Sebab tu saya kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Tuhan nak dek nang. Tuhan suruh kita puasa tu. Tuhan wajib tak kita puasa tu. Tuhan nak mana? Tuhan nak suruh kita perak nasi, tak makan nasi, tak minum tu. Tuhan nak situ kan? Dah. Tuhan tak ada nak situ. Tuhan suruh kita perak daripada makan. Tuhan suruh perak daripada minum, daripada lepas daripada fajar sadiq. Kamadin kita tak boleh nak makan, tak boleh nak minum dah. Kena tehekan perut, kena akkan perut, kena akkan masalah mulut daripada minum dan makan. Hak Tuhan nak mana? Dan ayat hujung tu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kamu takut ke Allah. Takut ke Allah, tengok sekarang ingat ke Allah. Tengok nak buat maksiat pun ingat ke Tuhan. Nak buat satu perkara tak molek ingat takut Tuhan marah, takut Tuhan murka. Hanilah allakum tattaqun. Sebab tu Tuhan royak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maknanya tattaqun. Nak wi Allah, dia ingat Allah kan dia selamat. Sebab tu orang ada Allah, ya selamat. Kalau dia nak buat maksiat, nama Tuhan marah ke aku, ya berhenti buat maksiat. Ya wasa nak kata ke orang nak ngupak, tak boleh Tuhan tak kenal. Ya berhenti ngupak, ya tukar dengan subhanallah. Ya nak kata ke orang, tak boleh Tuhan marah, maka ya tak kata, ya kata la ilaha illallah, halallakum tattaqun. Lepas tu kita kata Allah di dunia, Allah al-ismul azam. Ada satu ketika orang Arab, dia beranak anak dia letak nama Allah. Ni ayat ni. Dia kata nama ni besar ni. Ismun dalun ala dhati al-wajibil wujud. Satu nama yang royak yang duk cerita tuai ya tu wajib ada. Mana wajib ada? Allah yang tunggal, yang satu, yang ada, lagi pula wajib ada ni. Demo ni dia letak anak dia tu nama Allah. Apabila dia letak anak dia nama Allah, maka Tuhan hatta lita daripada langit mari gapo? Mari lita, mari panuh anak dia, mari nyamah syah. Anak dia tu hangus dan pula terbakar selalu serta merta. Ini nak ayat kata nama ini tentu dengan Allah saja dan orang panggil khas untuk Allah saja. Kita nak letak nama bagi anak kita tak boleh. Ada pun nak letak nama anak kita juga, kita nak letak Abdullah, sanata hamba bagi Allah. Boleh kita nak kata gitu boleh. Abdullah hamba bagi Allah. Patut mau nak ayat selaginya, masalah kita nak beramal. Boleh puasa, belum puasa tak kira. Patut cara amalan ni. Ni. Kemudian nama-nama Allah Ta'ala ni salah satu daripada Allah, salah satu daripada Ar-Rahman, salah satu daripada Ar-Rahim, salah satu daripada Al-Ghafur. Nama Al-Ismul A'zam ni kadang-kadang ia setengah diri kita ibu apa? Darah-darah kita ni, darah-darah kita ni. Darah diri kita ni kadang-kadang dia sekung dengan Allah. Kadang-kadang orang ni tak boleh buat aman dengan lafaz Allah dia panah. Kadang-kadang orang ni yang sekung dengan Ar-Rahman, kadang-kadang orang ni yang sekung dengan Ar-Rahim, kadang-kadang orang ni sekung dengan Al-Ghafur, kadang-kadang orang ni sekung dengan nama Allah Ya Dzal Jalali wal Ikram. Seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ia sekung dengan ayat Allah dengan nama Tuhan Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ni Imam Ghazali sekung dengan ayat ni, sekung dengan nama ni, sekung dengan kata ni. Sebab tu buku amalan kena tengok kita tu sekung hak mana. Kerana ayat satunya tua bagi berapa. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amalan mana sekung dengan kita buat amalan tu wasa sejuk hati, wasa tenang hati, wasa sedap hati, tak berasa berkabung hati, tak berasa gelisah hati. Boleh ceklah kata amalan yang kita terima daripada guru tu, amalan tu orang panggil ya cok dengan kita, amalan tu ya sekung dengan kita, amalan tu ya padan dengan kita. Kalau kita buat amal duduk wasa panas, nak tidur tak jenera, nak tidur tak leh, ni makna kata amalan tak sekung dengan kita lah tu. Kena faham molek tu. Bukan semua amalan dia pada jatuh darah, dalam jatuh sulit, dalam jatuh mukmin, daripada perhimpunan doa. Kalau masalah kita ambil tak ada terima semata-mata nak baca, hak ni jangan gaduh. Ya nak mana?
Sebab ramai dah baru setengah-setengah tu gitu, amak kena duk betul banyak tu. Kena duk betul. Lepas lebih-lebih amalan ilmu dunia duk jadi masalah banyak. Ni orang panggil nak buat amal tu, kita kena pilih gatik nak buat amal. Lepas tu kita kena tanya tu guru hak mursyid. Bukan tu guru musik nah. Tu guru yang ada dua, ada tu guru musik, tu guru mursyid. Tu guru musik anak murid nak jadi selera. Ya selagi tu guru mursyid, tu guru yang tunjuk jalan kepada anak murid, we jadi betul daripada tak betul pergi pada betul, daripada nyeleweng pergi pada tak nyeleweng, daripada salah pergi pada tak salah. Tu guru mursyidun. Orang panggil tu guru yang mursyid. Nah, tu guru sana tu yang tunjuk jalan kepada anak murid pada jalan yang betul. Kemudian ibu bapa, kita tak berapa hari lagi kita nak puasa Ramadan. Nak puasa Ramadan ini, Allahu Akbar. Malam mau kecek dah ditahan nak nasta. Kemudian apakah tarikh as-siyam? Hak tu royak dalam Quran tu, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam, yani furida alaikumus siyam, difardu dititahkan ke atas kamu oleh Allah akan berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, semacam mana Tuhan kita orang-orang dan umat yang dulu daripada kamu. Ibu bapa dirahmati, Tuhan perintah tak kita puasa. Asyam bahasa Arab, bahasa Melayu kita berpuasa. Kemudian apakah tarikh berpuasa? Tarikh berpuasa maknanya huwa al-imsaku anil muftirati, yakni kita mentehkan, kita okkan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Apa kita ok? Patu masalah kita nak royak lebih kurang. Kita nak masa puasa ni, patu puasa banyak, kadang-kadang puasa kita tak pakai apa-apa puasa, tapi puasa kita kena azab. Puasa kita kena siksa oleh Allah. Puasa kita tak ada berkesan. Supaya tu email kata saat ni tu puasa supaya dengan telur. Kamu dia telur ya kena duduk mana? Kena duduk dalam ngapi. Baru ya selamat. Patut ya royak saat ni kata kena duduk dalam masjid. Supaya juga kalau kita buat perbandingan, nak selamat bagi ikan ya kena duduk mana? Ya kena duduk dalam air. Selamat ikan ya kena duduk dalam air. Kalau ikan tu lopak daripada bekas cuming tu baik duduk atas tanah, duduk lepas tik-tik, nah ikan tu tak selamat. Kadang-kadang dijinyok oleh orang, kadang-kadang disepak oleh orang, kadang-kadang budak ambil lambung, kadang-kadang kucingnya makan, tak selamat. Ikan apabila ia tu baik daripada bekas air, maka ikan tu tak selamat. Supaya juga orang kita kalau puasa ya banyak duduk atas kepala gerai, puasa ya tak selamat. Kalau kau jatuh duk ripung tepi jalan, tepi talan, duk tak gerai pakat duk wincang, kau duk lalu tepi rumah dia. Lalu piak, oi, jadi tampak terik molek tu. Tak selamat tu, cah kan puasa dia. Deh, duk tak kepala gerai pakat duk wincang lalu ni. Si compu apa ni? Ni tak selamat lah kau ni, puasa dia pecah lah kau ni. Lepas tu kalau buat tina, pakat duk ripung tak kepala gerai, pakat duk kecek hatuk lelaki. Wah, jauh. Tok laki mula nak untuk laki ku masya-Allah. Ikut pun nak wilah ke. Patut laki mu, tok laki ku pai merah. Gano tok laki pai merah? Kereta tak hidup weh. Cah puasa. Duk royak buku tok laki kepada sang-sang royak buku tok laki kita, royak buku tok laki kita. Kadang-kadang kecah tok laki cuk, royak hademo tu. Hademo ni mengupak ke orang. Apabila mengupak nyanyolah kita ada puasa tak ada boleh pahala sikit bu. Boleh tetangnya boleh tak? Boleh sekadar lapar dengan dahaga. Hak pahala puasa tak ada. Bahkan Tuhan kata pahala puasa ni fa innahu ujzi, sesungguh akulah nak membalaskan pahala puasa itu. Orang lain tak ada boleh balaskan pahala puasa, malaikat aku yang boleh balas pahala puasa. Noyak tak besar sangat. Tapi kalau kita puasa pakat duk beripung tah pala gerai duk kecek mengupak kecek gapo, hak ni tak ada pasal, tak ada boleh pahala. Pahala kita puasa naye gi kok demo tubeh, gi kok demo. Dosa hak demo tubeh mari kok kita habis. Ini kena jaga puasa. Pada kata imsak anil muftirat, yakni kita kena jaga daripada perkara yang membatal. Mana perkara batal? Tengah hari kita tak ada colek hidung. Colek hidung dah, colek hidung.
Colek hidung kalau kodar tak masuk dalam tak apa, tapi Allah lagi suk jari kita kacau Allah. Itu orang panggil idkhalu syai'in fi jawf, yakni kita memasukkan suatu perkara di dalam lubang di hidung kita ataupun dalam telinga. Ini orang panggil kita kena jaga ketika puasa kita. Hana jaga belakang ni. Korek hidung pun tak leh, nak korek telinga pun tak leh, nak korek jubur pun tak leh, nak korek nak masuk benda dalam mulut pun tak leh. Lepas tu bagi orang mi asmaya dah. Mi asmaya tu komonya kacau lah, mubalarah lah, klong dah. Siapa ai masuk dalam weh. Hak ni tak leh, batal puasa nah. Tika komo tu bangun tidur pah tu dah. Nyo kacang ambil air bah tu klok. Sekodar sikit ya. Krek. Kuik tu baik. Jangan dok klok. Kuik. Air tu segera masuk dalam. Batal puasa. Lepas tu kacang nak isak air hidung tu, serong. Kodar sikit-sikit keluar tak apa, tapi sengoh masuk apa ke dalam. Tak leh batal. Ataupun masa nak ketika masuk yamin, masuk bilik air tu, basuh dubur, nyo tojoh masuk dalam. Batal. Cocok dengan jari masuk dalam batal. Dah. Ataupun masuk dapur dalam mulut. Lepas tu so laginya masalah rohak. Ini royak kecek benda rohak. Benda rohak ni. Nah rohak bagi seorang dewasa, rohak tu duduk dalam. Hak ni boleh telat tu kan? Tapi apabila rohak ni sebut di dalam kitab I'anatul Talibin, kalau rohak kita naik sampai tangan makhraj ha. Naik sampai setengah makhraj ha. Di sini dah ni. Mana makhraj ha? Cuba kita buat ngaji Quran, tahu tak? Duk mana ni? Di halqah ni. Kamar di rohak kita tu baik dah sampai sini. Duk timen ni. Kalau rohak duk dalam ni kita telat turun klik tak apa. Tapi kalau rohak naik dah sampai di batal lekong ni, sampai pada makhraj ha, kamar di rohak tu kita nak telat masuk semula. Jawab katanya lagu mana? Jawab kata batallah puasa kita. Kena beringat tu buku rohak tu. Buku rohak kita tu. Jangan buat sedap. Rohak tulis sana berkerak ada, tiba-tiba kita pergi telat, maka ketika ni batal puasa kita. Supaya juga aliu kita malam kita sudah makan sahur, tak ada bergigi, makan bini. Waktu makan pina gobak lekau dah. Ba subuh esok sana tu, dok berasa capur aliu dengan pini dengan kapur. Payung kita le aliu tu. Batal puasa dia. Sebab tu sunatnya orang yang berpuasa ni belum daripada dia nak semaya ataupun lepas pada dia makan sahur, sunat dia garak. Dia tu bersugi ataupun dia tu bergigi dulu. Lepas pada fajar, lepas pada sembahyang subuh, kalau aliu dia tu cuci, dia boleh telat. Ibu bapa yang dirahmati, itu kita royak hukum nah, lebih kurang cara ringkas, cara sebitah lalu dalam bulan puasa, kita kena menjagakan daripada perkara yang membatal puasa, seperti contoh tangga jari ke hidung, ataupun masuk jari di dalam telinga, ataupun masuk suatu di dalam mulut, ataupun masalah kita masukkan suatu dalam tubuh. Ini daripada perkara yang batalkan puasa, hak zahiran. Hak ni hak zahir. Adapun hak batin, mana perkara yang kurangkan pahala puasa? Kecek sia-sia, kecek haure, kecek benda tak ada faedah, bukan Quran, bukan zikir. Kamane kita saat itu hidup kecek benda-benda tak ada faedah. Ini orang panggil perkara yang mengkurangkan puasa kita saat itu, orang panggil secara gawak maknawiyan. Ini nak jaga ni. Banyaklah deh. Kena jaga, kena pakai benar. Kalau siapa ya nak dapatkan puasa yang sempurna dan puasa yang orang panggil sauman ataupun dikata sauman taman, ataupun puasa yang sempurna di sisi Allah, yakni jaga daripada makan ni tu cerak dah. Lepas tu jaga mulut-mulut kita tu dengan tasbih, dengan apa lagi? Yakni dengan kata lagi, dengan zikrillah, dengan baca Al-Quranul Karim, lagi pula dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa ibu bapa dalam bulan puasa. Kamu ni amanah royaknya tu cara-cara dalam bulan puasa kita kena jaga. Kecek sia-sia kena kurang, kata kurang kena kurang, lepas tu tengok benda-benda tak baik pun kena kurang, tengok telefon hak tak molek pun kena kurang, tengok orang ngaji Quran tak ada apa. Lepas tu hak selaginya kalau kita duduk saja malah nak baca, bukalah Quran.
Telefon dah belaka kalau ni. Lepas tu nak anak-anak kita reti, nak anak-anak kita lembut hati. Buka suratul Baqarah. Ni ibu bapa. Bapa-bapa semua nak anak lembut hati. Nak anak dengan kata. Kita bukakan di dalam masalah kita malah nak baca. Bahasa Arab bahasa ni. Bukalah di dalam telefon. Buka suratul Baqarah. Daripada awal surah juh pertama sampai juh yang ketiga. Buka. Kita dengar semua di dalam rumah kita suratul Baqarah, surah Baqarah. Anak kita insya-Allah dia dengar cakap pai kita. Kemudian di dalam malam yang pertama kita puasa ni kita niat mari sejid belaka. Niat lalu dah malam ni. Bapa tak ada nak kata dengar malam ni, nah kata dengar tu nak dengar gitu dah. Dengar nak buat amal. Nak buat amal, malam mula-mula hamba kecek malamnya, orang yang mari sejid malam pertama daripada bulan Ramadan, kalau dia nak semaya tarawih. Ada orang tanya, hadis ni yang dicerita oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib ataupun karramallahu wajah. Ada orang tanya Nabi, su'ilan Nabi, ditanyakan Nabi, daripada apa? Daripada anfadaili Ramadan, daripada anfadaili tarawih, daripada masalah kelebihan semaya tarawih. Hadis yang dicerita oleh Sayyidina Ali. Kemudiannya orang ada tanya Nabi daripada kelebihan semaya tarawih. Tarawih ni kita ada kira lah, buat ni banyak. Tak sedut sekadar lapar, rugi. Semaya tarawih ni setahun sekali berapa? Bulan lain tak ada. Supaya Kaabah tak ada mak kita kalau buat Kaabah tawaf ya tak sah. Kaabah duk Mekah sah ya. Kaabah duk Mekah sah yang kita tak ada Kaabah. Lepas tu boleh kita semaya tarawih ialah bulan Ramadan sah ya. Sebab tu dia panggil bulan Ramadan namanya qiyamul Ramadan, mendirikan Ramadan. Ini yang paling besar sebab tu bulan Ramadan ni Allah Tuhan tak lebah berlipat ganda daripada pahala-pahala. Supaya Tuhan letak dalam bulan Syaban baru ni, bulan nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban, malam nisfu Syaban, pertengahan malam daripada bulan Syaban. Ada satu malam yang lebih dikata Lailatul Nisfi Syaban. Malam nisfu Syaban malaikat bertalu-talu tumbai ke bumi. Bulan Rajab, malam Allah Ta'ala mengadakan Nabi, menjalankan Nabi naik kepada langit tu orang panggil malam 7 likur, malam 27. Malam tu malam yang lebih. Adapun di dalam bulan Ramadan yang kita nak bertemui ni, yang kita nak berjumpa ni, ialah nama malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita tahu lah Qadar. Lailatul Qadar ni bukan kata nanti nanti tengok air penuh laga. Orang dulu ya temu sungguh air penuh laga. Patu kayu waktu malam tu ya tunduk habis kepada air tu. Ya tunduk habis kepada air tu. Lepas tu ada satu cerita zaman dulu ya sungguh zaman dulu. Zaman dulu tu kadang-kadang orang tengok dekat-dekat nak subuh tu air penuh laga. Amun nak ya cerita mau saya dah cerita ni daripada mula-mula daripada Tok Cembo. Tok Cembo duk ditaning di pujuk tu amang pun ada ni. Tok Cem kita nama Usamah bin Usman. Dia turun di atas bala, dia sudah semaya tahajud kia mulai waktu malam. Maka turun di atas bala, dia nak turun pergi pada telaga, air tu penuh lagu. Tapi Tuhan nak beri ilamat ni bukan subuh orang Tuhan beri. Bukan subuh orang Tuhan bagi. Kamanin kita setengah daripadanya dah. Dia turun mari kepada telaga dia, air penuh telaga. Orang alim dia tahu apabila temu di dalam bulan Ramadan 21 ke, 23 ke, 25 ke, 27 ke, air penuh laga, ini isyarat malam tu apa dia? Lailatul Qadar. Wa ma adraka kama inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr. Bermula lailatul qadar itu terlebih baik daripada 1000 bulan. Malam ni malaikat turun. Malam ni para roh pun turun ke bumi. Maka malam itulah orang panggil air penuh telaga ataupun pakai semua sujud kepada air. Karena malam tu malaikat turun. Turun dengan rahmat, bertalu-talu rahmat turun daripada langit wari kepada bumi. Lepas tu malam tu kalau orang temu ilamat tu, Masya Allah, orang tu lebih di dunia dan di akhirat. Lepas tu cemah temuan ini, dia doa lalu, Ya Allah, Ya Ilahi, Ya Tuhanku, mintalah selamat diriku Ya Allah, dan minta murilah anak cucuku aling 7 lapis Ya Allah.
Ni tok nenek kita berdoa kepada kita. Boleh jadi keluarga kita ni selamat dengan sebab doa bagi tok nenek. Lepas tu kita perlu kepada ayah-ayah dan ibu ni kena doa banyak malam 27. Kalau orang Arab yang pakai malam 27, dia iktimat tak malam Lailatul Qadar. Tapi yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi, disebut dalam kitab-kitab malam tak cukup go. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi golek di negeri Arab ia pakai malam 27. Sebab malam ni kita kena tunggu-tunggu. Kalau dia siapa dia betul dengan doa dengan malam ni, ya ilamak ya ada siap-siap dah. Malam Lailatul Qadar malam tu senying orang, senyap mutu tak batah. Orang pun tak kecek. Lepas tu mutu hok gegar gograng, senyap malam tu. Lepas tu yang hujan nak biti-biti sikit. Angin halu bagi panyi, dah angin kera jatuh tang canglu tu. Angin kera jatuh tang canglu. Ha berarti mulai berapa tahun ni kita pakat jaga. Boleh duduk masjid, pakat duduk masjid. Boleh duduk iktikaf, kita iktikaf pula akhir. Nabi tak keluar apabila sapa pula akhir. Nabi tak tumpik dalam masjid. Nabi iktikaf dalam masjid. Kalau tak ada keuzuran besar sangat, Nabi tak tumpik daripada masjid. Nabi sentiasa duduk dalam masjid. Nabi sentiasa duduk ibadat dalam masjid. Ini orang panggil tasbih pecahkan puasa kita. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Lailatul Qadar ni malam 27. Kemudian awal-awal daripada bulan Ramadan, siapa dia mari semaya tarawih di masjid, mari berjemaah di masjid, maka awal-awal daripada bulan Ramadan Allah Ta'ala keluarkan dosa dia tu supaya dengan dia beranak semula. Hak ni malam mau kecek dah. Yakhrujul mu'minu min zambihi kayaumin waladat ummu. Siapa-siapa dia mari semaya tarawih malam mula-mula daripada bulan Ramadan, seolah-olah orang ni dosa dia gugur macam dia tu beranak semula. Malam pertama. Malam yang kedua, kalau dia semaya daripada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Yughfaru lahu wa li abaihi in kana mu'minain. Tuhan ampunkan dosa dia dan dosa ibu bapa dia kalau ibu bapa tu dia beriman. Malam yang tiga, kalau dia semaya daripada bulan Ramadan, semaya tarawih serta semaya isya, yakni malaikat di bawah arasan itu turun dah. Tuhan kata, "Hei malaikat, cuba panggil malaikat sana itu dah. Di bawah arasy ilahi Tuhan kata istanifil amal. Hei malaikatmu berlemah lembutlah dengan amalan-amalan bagi orang duk semaya bulan Ramadan, ya semayakan hajat, ya semayakan isya, ya semayakan tarawih. Malaikat panggil, malaikat sana itu sambung amalan dia dengan secara berlemah lembut. Malam yang keempat, orang bagi semaya tarawih di masjid juga dah, semaya tarawih. Lepas tu jangan tinggal nah, tarawih jangan tinggal. Dia boleh lah mana tak gerak, nyengai. Kalau tak gerak, dia boleh nyatok mbok-mbok. Ayah, kalau rasa tak gerak, dia nyatok maya. Bawa gagah bangun diri. Ataupun nyanda di dinding. Boleh tak nyanda di dinding? Boleh tak nyanda tiap? Boleh. Kenapa semaya tarawih rukun dia tu qiyam bukan rukun, sebab dia semaya sunat. Kalau dia semaya sunat, mana kena yang jalan pun tak apa, semaya boleh nyatok pun tak apa, semaya boleh nyana pun tak apa. Orang duduk di Madinah dulu ataupun duduk di Makkah, orang salah dulu, dia tak agak dia jangan tukar dia semaya tarawih. Sebab orang dulu semaya tarawih 7 rakaat, 1 juh, 1 rakaat, 1 juh 1 rakaat, kadang-kadang 2 juh dalam 1 rakaat, dia jangan ditukar dia. Boleh ke tak? Boleh. Kerana apa? Kerana semaya tarawih ia sunat. Apabila sunat ia bukan rukun. Qiyam dia tu bukan rukun. Apabila bukan rukun, ia semaya lain nyata. Gagah bangun diri. Sebab apa? Sebab kita time ni teruk doa kan. Hanya tengok bagai kok cenera, kok tunat ceneranya beli weh. Tengok buah naik apa air tebu 2-3 jebol. Dengan air nak cayeng lagi. Tengah ikut lagi. Manis tu ada puluh-puluh kau. Makan ni saat ni tu hak makan 3 orangnya beli 30 orang. Pas tak habisnya gomo dekat tarawih. Nak nyawa tak boleh. Hak Nabi kata dalam perut kita Tuhan bagi 3 untuk nasi sa, untuk air sa dan untuk nafas sa. Kita gomo untuk nasi lah kau 3 tepat tu.
Dah. Dah kemudian malam yang 3, malam yang keempat siapa dia saat semaya di masjid, kemudian Allah Taala wi pahala supaya kita baca Taurat, supaya kita baca Injil, supaya kita baca kitab Zabur, supaya kita baca Al-Quran. Siapa dia mari semaya tarawih malam yang keempat min Ramadan, maka Allah Taala wi pahala ke dia seolah-olah dia baca kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa, yang turun kepada Nabi Isa, yang turun pada Nabi Daud dan turun pada Nabi Muhammad. Pak malam yang kelima kita mari semaya dia. Apa kok tina tu semaya tu deh. Jangan duk pakai kuat hangatlah macam bahu tu. Nama timih tu pening. Pakai cuba jangan duk bunga kuat-kuat sangat. Nama orang lek tabilik ni tu jadi pening nak mata. Nikahnya pakai tak si compu Allah, merah nyala kamaya yo. Kamaya yo tu jo sang di Malaysia nak pakai puasa tahun ni. Deh. Merah bunga besar-besar tak imeh tengok kejut bukan tapi kejut tak imeh. Selok dia masuk hospital. Gua hukum mewakilkan semaya tu jangan doa. Patut kena jaga kita fitnah-fitnah pakai tu sekolah-sekolah. Patut dah pakai jadi molek lah. Pakai kano tu besar sikit deh. Ketika rokok takut nampak tu lai belakang. Masalah kain kano tu kain bawah tu cerak nak katuk kaki. Kain kano kita pakai semaya tu ya kita kena pakai jadi labuh katuk punggung kita tu. Nikah nak main semaya pun nak pakai kain pelubang peding juga. Kau luar pada semaya tu dek dah. Mari nak tarawih pun nak dijadikan kain peding juga. Tak boleh batal semaya, tak sah semaya kita tu. Patut orang jatuh pun puasa tahun ni pakai kain jadi tu sikit ni kan masuk dalam sejid tu dah jejak jetak cari kain baru-baru ke ayah ni kain baru-baru tahun ni waktu beli adalah waktu tahun lemari yang tahun 4 tapi dia beli kedai tahun ni aku nak pakai kain baru baju baru piyah baru main-main terawih dah nikah kain yang geleding Allah mu'min dah misah ya pun mimah pun tak jauh ayah ya pakai yang dinampak ledek sikit masuk sejid boleh puasa ni ayah ya pun nikah baju tak kek bunga patik penti patik tai saja nah penti saja baju iya tu khoyak zaman tu patut salin baju lain ya tak mau saya baju ni tak sedap pakai baju lain baju nak patik tai dah tu patut dia panggil naik bunga lah ke tak di dabar tu dah tu tukar tahun ni tak banyak hari kita pakai baju baru-baru kain baru-baru pakai baru-baru piyah baru-baru patu baru sedap sikit sejid pun baru sedap jamai pun baru sedap ni dah jamai bapa dah masuk tengah-tengah Allahu Akbar masuk tu kena pasal depan nyok foto nak royak agak hari ni kalau kita jalan luar negeri ibu bapa dah kalau jalan ke ibu bapa lagi jalan luar negeri cuba ibu bapa besar pergi Madinah dah. Kalau kita turun Jamil Madinah ni bau sedap. Orang tu baik pas lah Jamil, ya sapu pernah. Orang tu baik lah Jamil, ya basuh serah. Ya sebuh, nah, menyok bahu, ya bersabung dulu dah. Jamil Madinah 3 lapis turun di sejid Madinah tu dah. Jamil yang di bahu lebih dari rumah kita. Rumah kita lah bilik tu bahu sebuah subi. Dah, saka masjid rumah tu ada belakang. Dalam bilik tu ada ngah bertajuk ada ngaikan ngasih nak tak luar takut dia punya makan banyak tak boleh pilih ikan ngasih ikan bundu nak tak luar takut anak cucunya heret telur tak boleh pilih takut anak cucunya pecah banyak dah harap beza sikit beza lah bilik kita dengan jambai tu beza sikit. Kalau kita jalan Madinah ni dah Allahu Akbar. Dalam bilik air kita tu baik pas ni tu ya sapu lalu dengan air ubat lalu dah. Pas jamai-jamai kita puasa ni kita bersih molek sikit. Nak masuk pun kan masuk masa tu baik masa kena deh. Ni kan masuk pak kena buka hidung dah. Aduh. Namanya tarawih so tak ada rem deh. Ni kena jaga ni buku-buku ni kalau kita jalan luar-luar negeri, orang biasa jalan luar negeri, ya jaga benda ni. Patut pokok kita kena jagalah ibu bapa mari-mari terawih tu, carikan mayah baru-baru. Tahun ni belikan mayah baru.
Kain kano hak baru, orang jatuh piyah baru, baju lek belanga baru, kain baru. Lepas tu mai semaya orang jatuh dia tak suruh pakai baju palak korok tu. Ni ada belaka dak pakai ni baju cap palak korok tu pak dahak ni mata usolli sunnat tarawih. Rakaat ni makmum dia. Orang tengok ke baju dia kejut. Hak kosong sikit-sikit tak belakang darah bola. Jadi kita pakai baju, kita tak lepas orang lain belakang. Oh, darah meyu ni, belakang darah meyu ni, darah likofu ni. Jadi orang tak ada ingat nak baca tarawih, baca Fatihah, tak ada ingat bala darah bola tu. Sebab tu hak pergi tu hak sunat Nabi kena sekali dalam semaya kita pakai yang putih. Ats-tsaubul abyadu. Yakni kain pakai tu hak putih. Nah, pakai we jadi molek, pakai we jadi putih, pakai we jadi cuci, we jadi lenik masuk semaya, patu khusyuk tawajuh dengan Allah Taala, we molek. Patu malam yang kelima kita semaya tarawih di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala we pahala kita supaya kita semaya Masjidul Haram. Ha ni, berarti molek. Ada orang tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah amalan yang kita semaya tarawih di masjid malam yang kelima ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata kelebihannya kalau semaya tarawih di masjid sekali dengan imam, maka mendapatkan pahala seolah Allah mudah semaya di sejak hari. Semaya di Al-Masjidul Haram. Pas kita dah pergi masjid haram. Tahun ni kita tak boleh pergi lagi. Tengah tu hak pergi dah buat umrah. Tengah tu pergi buat haji. Setengah tu tak ada pergi lagi. Kadang-kadang dekat-dekat tu ataupun jalan pokok. Tak ada boleh pergi buat Mekah lagi. Tak ada boleh pergi buat umrah dan haji lagi. Lepas tu kalau kita nak dapatkan pahala seolah Allah kita dak semaya di sejak haram, maka kita semaya tarawih malam yang kelima daripada bulan Ramadan wis sepenuh-penuh ikhlas dengan Allah, mukhlishina lahuddin, seolah Allah pahala kita semaya di Masjidul Haram. Dan pula pahala malam yang kelima kita semaya seolah Allah kita semaya di Masjidul An-Nabi ataupun kita semaya di Al-Madinatul Munawwar. Dan malam yang kelima ni juga Tuhan kami pahala kita seolah-olah kita semaya di Masjid Al-Baitul Maqdis. Orang mari semaya tarawih malam yang kelima, ingat mulai. Malam pertama Tuhan ampun dosa kita supaya kita beranak semula. Malam yang kedua seolah-olah kita diampun dan pula ibu bapa kita diampun. Malam yang tiga malaikat dak bawa arah panggilkan. Menyerulah oleh malaikat, Tuhan katanya buat baiklah, berlemah lembut dengan amalan-amalan orang tarawih di bulan Ramadan. Lepas tu kita semaya yang kelima daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala wi pahala kita supaya kita semaya sejid Arab, supaya kita semaya sejid Madinah, supaya kita semaya di Masjid Palestin. Patut saya supaya nilai ibu bapa tu boleh wi kan, supaya kita baca qul huwallah 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali, maka seolah Allah kita saat itu khatam Quran sekali. Lepas tu kali kita semaya tarawih malam yang kelima daripada bulan Ramadan, Allah Ta'ala wi pahala seolah Allah kita duduk semaya di Masjidul Haram, semaya di Masjidul Nabi, semaya di Baitul Maqdis ataupun di Palestin. Lepas tu kali kita semaya pula malam yang ke-6. Malam yang ke-6 daripada bulan Ramadan, a'tahullah, memberi oleh Allah Ta'ala thawab man tafa bil baitil ma'mur. Ni orang yang semaya malam yang ke-6 daripada bulan Ramadan, ibu dan ayah, hadirin hadirat semua, orang semaya malam yang ke-6, maka orang ni seolah-olah dia tu dapat pahala. Dia saat itu seolah-olah dia duk tawaf pahala ke? Pahala bagi orang duk tawaf Baitul Ma'mur. Tahu Baitul Ma'mur? Mau nak cerita sini sikit, masuk kusna sikit. Bahasa dia kalau lakam punya ada kusna lah kan. Jual ubat kurang, ubat gatal, ubat lenguh lah kan. Kama dia orang semaya malam yang ke-6 daripada bulan Ramadan. Jadi seolah-olah dia tu Tuhan bagi pahala, seolah kata pahala bagi orang duk tawaf Baitul Ma'mur. Mana Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur dia duk langit yang 7.
Baitul Ma'mur ni ialah Baitul Ma'mur, ialah Baitullah yang Allah Ta'ala jadi kepada tu Adam alaihi salam. Masa Adam alaihi salam dulu ya ada satu Kaabah, ya ada satu Kaabah yang Allah Ta'ala jadi bagi gawa, bagi tu Adam yang dinamakan Baitul Ma'mur, rumah yang diimarah, yang diramai-ramai akan dia dengan bertaulah. Kemudian Baitul Ma'mur ni bila Tuhan akak yang naik langit yang 7, apabila nak datangkan boh Nabi Nuh, apabila nak boh Nabi Nuh, apabila nak datang boh Nabi Nuh, Allah Ta'ala titah kepada para malaikat, hei para malaikat, mung turun ke bumi gimbik Baitul Ma'mur, akak naik kepada langit yang 7, kerana nak hormat kepada Baitul Ma'mur, akak naik langit yang 7. Apabila akak naik langit yang 7, lepas pada tu datang marilah orang panggil bajir dan boh bagi Nabi Nuh. Kemudian Baitul Ma'mur sekarang lah ni ia duduk di atas langit yang 7. Seolah-olah je ulama katanya, kalau kita bunga, kita letak atau batu di atas langit, ia akan jatuh di atas perabung bagi Baitullah ataupun Al-Ka'batul Musyarrafah. Dia duduk betul. Baitul Ma'mur duduk atas sana, duduk atas langit yang 7. Lah ni siapa dia duduk tawaf? Ialah para malaikat duduk tawafkan Baitul Ma'mur. Di bumi ni siapa dia tawaf? Ialah kena kepada al-insan, kena kepada manusia duduk tawafkan Baitullah tu 70,000 kena cukup. Dia janji dah, hei Baitullah, aku jadi akan dikau, aku berjanji manusia akan tawafkan akan dikau saat itu 70,000 dalam masa sehari. Kemudian orang yang mari semaya tarawih pada malam yang ke-6, maka Tuhan wi pahala ke dia sani, seolah-olah dia tu pahala bagi orang duk tawaf Baitul Ma'mur. Wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin, dan minta ampun semua malam yang ke-6 dari semua batu-batu ni batu ni. Batu semua datang ke bumi kita mari semaya malam yang kena daripada bulan Ramadan. Pahala kita dapat supaya dengan malaikat duk tawaf di Baitul Ma'mur. Lepas tu batu-batu yang ada di tengah jalan di mana minta ampun kepada kita, dan rating-rating kayu semua yang ada di kawasan tu minta ampun kepada orang di belakang. Pak kita nak gapo ribu apa? Kita nak gapo lagi? Batu minta ampun pada kita malam yang ke-6, dan pula semua daripada rating-rating kayu minta ampun kepada kita pada malam yang ke-6 daripada Ramadan. Kemudian kita saat itu kena jagalah malam yang ke-6, malam yang ke-5, lepas tu malam yang 7 daripada bulan Ramadan. Tengok dah. Ya Tuhan wi pahala gapo malam yang 7, yakni faka'annama adraka Musa radhiyallahu anhu alaihi salam wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman. Jadi orang hak semaya malam yang 7 daripada Ramadan, jadi seolah-olah dia saat itu mendapatlah oleh Musa dan pertolonganlah akan Musa di atas Fir'aun. Tuhan tu tolongkan Musa di atas Fir'aun. Nabi Musa kita tahu berlaku kata orang gagah. Musa kita tahu dah kan. Lepas tu orang pada malam ning kita dengar dah ceramah masalah bab puasa kita. Kemudian bab puasa kita tu kita kena jaga. Kita semaya malam yang 7, maka seolah-olah kita saat itu ya Bani supaya dengan Musa mendapatkan Fir'aun dan Haman dan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tolong dia. Musa saat itu Fir'aun nak bunuh dia. Fir'aun saat itu nak gapo nak bunuh dia. Lagi pula nak gapo nak bunuhkan akan Musa, tapi Allah Subhanahu wa taala pertolongkan akan Musa. Lepas tu siapa dia rapik dengan Musa dulu ialah daripada Qarun. Pak Musa ni dulu orang panggil anak akak bagi Fir'aun anak akak bagi Fir'aun. Anak akak Fir'aun sebab pada ketika Musa mula-mula tu kan. Ya Fir'aun ni orang umur panjang. Kita nak cerita Fir'aun sikit. Fir'aun ni kalau kira dengan Musa kata ulama dia sekat lutut dia. Sekat lutut behar, sekat lutut. Musa tu besar. Fir'aun saat ni tu dia tu janggut panjang.
Janguk panjang tak panjang siapa yang jalan dia jijak. Sebab tu dia buat teropoh. Teropoh asal katanya ulamanya, dia mari daripada Fir'aun. Sebab Fir'aun saat ni tu janguk dia panjang, dia jalan-jalan dia jinjakkan janguk dia. Dia buat teropoh lebih tinggi sikit. Maka Fir'aun saat ni tu, apabila ia saat itu nak kata kita puasa malam yang 7, lepas tu kita mari semaya sejid, maka Allah Ta'ala kita tu pahala tu semacamnya malam tu, dan Allah Ta'ala tolongkan Musa di atas Fir'aun dan Haman. Maka Fir'aun ni pada malam tu dah, dia saat itu Fir'aun ni umur 500 tahun. Pada masa dia umur 500 tahun tu, dia tak biasa sakit, tak biasa demam, tak biasa uzur, tak biasa penat, tak biasa apa. Lepas tu dia mau tanya Fir'aun, "Hei Fir'aun, bila kata nak ujian ni?" Fir'aun kata, "Tengok 2, 3, 4 hari lagi kita akan ujian." 2, 3, 4 hari semua ujian semua. Jadi dengan kata-kata ia tu mengikut dengan apa yang dia kata. Pas dia tak biasa sakit 400-500 tahun, kamu dia apabila tak biasa sakit 400-500 tahun saat ni tu dah, dia puasa besar diri lah, sakit pun mati pun masa tak ada dah, dia tak mati dah apa. Apalagi pula sakit tak biasa sakit, lepas tu kata gapo tu jadi. Mari duk mari saat ni tu Fir'aun saat ni tu, dia saat ni berasa besar, dia pun mengakukan dia tu jadi Tuhan. Dia mengaku kita ya ana rabbukumul a'la, aku saat ni tu jadi Tuhan yang amat besar. Maka ketika tu dia duk sorak, dia duk racung dengan daripada tuk nujung dia. Maka ada orang nak meneterkan akan aku, ada keda orang saat ni tu nak letakkan akan aku. Maka tuk nujung dia kata, ada ya Tuanku daripada budak laki-laki sekian. Sebab tu malam tu nak cerita sikit tu Fir'aun yang kedai dia setara mana. Malam tu dia arahkan masalah tentera dia semua tak boleh tidur dengan bini belaka. Nak kata tak boleh tidur dengan bini. Nak tak kedai dia. Lebih dia tu dia tak boleh tidur dengan bini. Fak tentera nak tidur lah kota belaka. Tapi tu nujung dia kata dah ada satu budak nak datang satu hari nak merutuhkan kerajaan engkau ya Tuanku ataupun ya Fir'aun. Malah tu dia titah. Tuhan titah lah. Yang ngaku Tuhan, dia titah tentera dia saat itu tak boleh ke? Yang ni tak boleh tidur dengan isteri-isteri. Duk malam tu lah kata dia. Mari angin heluh ya. Angin heluh. Angin kera jatuh atas dara. Lepas tu Tuhan diri Fir'aun nera gak weh. Tuhan nera. Tuhan Fir'aun dengan kata, "Ana rabbukumul a'la." Aku ni Tuhan yang amat besar. Jenera juga. Lepas tu tentera lain pun jenera habis. Ada ayah Nabi Musa tak jenera lah tu. Tak jenera ayah Nabi Musa tu. Tak jenera tak lah. Duk kelipah. Faham tak kan? Ayah bapak dia nak gemuk dia. Dia cari lah kan. Bapak kita ni, ayah-ayah ni, dia rasa mana tu benih nak turun bapak kita ni, nak duduk tak lekat lah kota Fir'aun. Tuhan nera berat dah. Tuhan tu nera berat dah weh. Tuhan ada mengaku Tuhan tu nera. Lepas tu tentera lain nera. Tapi ayah bagi Musa tak nera, nak duduk tak boleh. Benih Musa nak turun dalam rahim ibu, nak duduk tak boleh, duduk tak lekat. Lari kelai. Lari kelik lah weh. Lari kelik tu kan, kelik ya buat mana? Kelik tidur Apa ayah bila ayah Fir'aun kelik tidur setubuh dengan mak dia saat ni. Nah, sudah siap kelik mai kota semula. Lepas tu api mapuh habis dalam kota Fir'aun. Cuk mari semula pakat khabar. Seling habis tentera hulu bala duk jaga Fir'aun pun nera. Tuhan tak jenera apa kita saat ni dek. Jenera tu ambil ketah dia, ambil masalah panti dia, ambil dalam kadang dia tutup nujung mula. Nujung mula. Yang kata benih turun dah ni ya Tuanku. Benih tu benih yang nak jadi ke? Satu budak laki-laki yang nak menetek, yang nak galakkan kerajaan kita, benih dia sudah jatuh dah, sudah turun dah dalam rahim bagi ibu. Gitu kan? Kok mana kita nerah ni tu kata. Dah nujung tu kata nak benih saat itu dah turun dah, benih saat itu turun dah dalam rahim dah.
Cama dia panggil tentera panggil ke huru bala dia, panggil daripada untuk nuju sebelah kata benih ni sudah turun dah di dalam rahim. Lepas tu apabila tu dalam rahim saat itu suruh belah titah, suruh belahkan perut. Titah belahkan perut saat itu. Budak kalau budak jatuh maka bunuhlah. Kalau temu budak tino, budak parapuan tak bunuh. Belah perut orang besar semua kena belah. Kalau lelaki kena bunuh, kalau parapuan tak kena bunuh. Maka pahala yang kita semaya malam yang 7 daripada bulan Ramadan, daripada at-tarawih, daripada salatul isya, maka Tuhanlah balas kita seolah Allah mendapatlah dan pertolongan kita seolah kata dipertolong oleh Allah ke Musa di atas Fir'aun dan pula Haman itu. Dan kita semaya malam yang ke-8, malam yang ke-8 daripada bulan Ramadan. Kita nak pergi sikit lagi lagi dia mau tanya soalan, kita jawab pezanan. Jadi soalan bela-bela. Jadi masalah lah malam yang ke-8 apabila seorang tu semaya di bulan Ramadan saat itu, Allah Subhanahu wa taala sanigawa a'tahu Allah taala ma a'ta Ibrahim. Allah taala beri kepada Ibrahim, Allah taala berikan barang yang Allah taala beri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Gapo Nabi Ibrahim Allah taala beri ke dia? Ialah Khalilullah. Allah taala gelarkan Ibrahim dengan kata kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia sendiri nama Khalilullah tu. Nak jadi kekasih Allah ni bukan dia kelimah yang mudah, tapi kita dengar masuk dalam telinga kita sebut kata Khalilullah tu bunyi mudah lah, tapi nak royak kata benda kelimah tu makna arti isi dia tu sangat-sangat dalam. Kenapa Allah Ta'ala beri kepada Nabi Ibrahim dengan namanya Khalilullah, beri kepada Musa dengan kata Kalimullah, beri kepada masalah Isa dengan kata Ruhullah. Berarti dah kelimah-kelimah tu yang diberikan oleh Allah Ta'ala bukan harga murah, bukan harga biasa, bukan benda biasa, bukan benda tamada. Semua Allah Ta'ala beri pada Isa dengan kata Ruhullah, seolah kata Ruh Allah Ta'ala beri kepada dia. Dan masalah Musa, Tuhan gelarnya Kalimullah, Tuhan direct kataan dengan Musa. Adapun masalah Ibrahim, Tuhan gelar dengan kata Khalilullah, kekasih Allah. Patut orang yang semaya malam yang ke-8 daripada bulan Ramadan, ibu-ibu dan ayah, seolah Allah bagi yang Allah Ta'ala wi kepada Nabi Ibrahim. Kenapa nak boleh panggil Ibrahim Khalilullah? Satu ketika kita dengar tak Nabi Ibrahim ya bini dua. Ni yang buat jatuh nak angin sikit ni bini dua. Lepas tu kalau buat tak ada angin dah saya kecek mula. Kalau sepak tak ada bunyi tu tak usah dah. Sepak ting tak bunyi tu tak usah kecek dah. Kadang-kadang tu dah. Masalah Nabi Ibrahim ya bini dua. Bini yang mula-mula nama apa bini dia? Nama Sarah. Sarah ni umur 95 tu tak ada boleh anak lagi. Kemudian belai-belai sambil-sambil malaikat tu nak turun peranak, nak turun peracur buat kaum Lut. Malaikat turun daripada langit sambil nak peracur kaum Lut, lalu nak mari kata mai jumpa dengan Ibrahim dulu. Masa tu orang panggil duyuf bagi Ibrahim, tetamu Nabi Ibrahim mari pak ya kata Assalamualaikum ya Ibrahim. Wisalam malaikat wisalam. Ya kata kami daripada Rasulullah, utusan-utusan Allah semua menjemput dengan kamu hai Ibrahim. Tapi kami mari ni sebelum pada ni kami nak perintah kau. Tuhan perintah so kami peracur di bumi Lut. Kaum Lut yang dak melewat sama-sama jatuh, belai-belai kami nak lalu nak peracur, kami kena jumpa dengan engkau dulu kerana Allah Taala kirim mari berita kesukaan kepada engkau. Engkau nak dapat anak hai Ibrahim. Pak Ibrahim pun panggil ta'alau mari. Nabi Ibrahim pun bakar kambing daripada kambing yang gemuk begitu ini, buat masywi. Apa masywi? Bahasa Melayu kitanya buat kambing bakar, panggil duyuh masuk dalam. Foto kata nahnu Rasulullah, kami ialah utusan-utusan Allah. Tu masuk demo ni pun.
Bahawa bila ke mana Ibrahim saat itu akak kami tak leh hidayah, puak ni Allah kami tak sapa tangan. Bahawa sapa tangan gilik sana. Bahawa nu lepas lek sana. Ibrahim buat pelak. Gano tangan dia mau ni bawa sapa sih lepas lek sana. Bahawa sini lepas lek sana. Dia tak sapa. Kalau sapa pun lepas lek sana. Tangan ya tu. Tak apa kita lu bergepak tu siapa diisi kan siapa gerak isi tu. Tapi pak malaikat dah ya Allah pak tangan lepas lek sana. Ibrahim kata kok mana ni duyuku ni pio ni Ibrahim kata. Hei Ibrahim, kami mari ni. Kami nak royak pada angkanya Tuhan kirimnya. Tuhan kata mu ni nak dapat anak hei Ibrahim. Anak engkau nak dapat ni yang bernama Ishak. Tuhan royak berita belah-belah. Lepas tu nah Mak Cik Sarah duk lek tabe. Mak Cik Sarah saat ni duk lek tabe saat ni tu duk dengar kata ya nak boleh anak. Lepas tu dia nak boleh anak, dia kata anak. Ya sukalah. Orang tua umur 95, tak ada boleh anak seorang apa lagi. Nikah berpuluh-puluh tahun dengan Ibrahim, tak ada dapat anak. Kemudian apabila berita daripada duyuk Ibrahim kata, Ibrahim nak dapat anak, Sarah saat ni wasa muju. Sarah wasa gembira. Kemudian Sarah wasa gembira, Sarah tak Allah, aku nak boleh anak ni. Orang tina dah belaki lama-lama tak ada anak, bawa yang terdekat gerau ni Allahu Akbar suka weh. Kan bertanya kok tak bisa boleh anak, boleh anak. Kalau nikah mula-mula dekat perut tu pun suka cekak dah. Yang beli batah boleh-boleh dah. Kadang-kadang berkat anak boleh tu. Jatuh ke tina, wasa potina, tinanya beli si compu kucing. Dengan lembek si compu, batah si compu. Siapa kain bulu pun si compu. Apa tu apa si compu? No pun si compu. Ya munjur dah. Deh. Lepas tu Sarah tak bisa boleh anak ia kata aku ni nak boleh anak ke aku ni umur 90 dah. Dah dia kata ana 90 aku ni 90 dah. Wa kana ba'li syaikha dan ada tok lakiku saat ni tu umur 120 tahun dah. Nabi Ibrahim umur 120 tahun dah nak dapat Ishak ni. Duk-duk mari tu boleh anak Ishak. Pas celah-celah tu pergi bini baru pula nama Hajar. Siti Hajar. Apabila Ibrahim pilih bini pula seorang lagi kepada anak kena kepada Siti Hajar, hati Ibrahim pecah. Ni nak ayat buca nak tubik Khalilullah ni. Apabila hati Ibrahim tu ia jadi pecah, Tuhan gatik, bini Sarah ya gatik dan bini Hajar ya gatik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apabila hati Ibrahim duk jadi pecah, ada Sarah dan Hajar gatik dalam hati, ada Allah taala gatik. Allah katakan, ya Ibrahim, kamu hijrahkanlah Hajar ini kepada satu tempat yang tidak ada air, yang panas, yang tidak ada manusia. Ialah dikata satu tempat itu nama Makkatul Mukarramah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala buat gini? Karena Allah Taala tok sewi Ibrahim saat itu adalah hati dia tu lain daripada Allah. Hatta Hajar duk tika kursa di padai pasir, tak ada orang, tak ada rumah orang, panas sangat-sangat panas, makan ni tak ada. Allah Taala suruh Ibrahim tu hatta akan Hajar kisan. Kama dia Hajar tak nak tambah sana ni, adakah titah Allah, adakah titah Ibrahim kata ini adalah amrullah, ini ialah titahan Allah, ini perintah Allah. Tapi Hajar kata ya kalau itu titah Allah, pergilah ambasan ni tengok orang tina juruh weh. Fok kita duk molek-molek umsa, tak mungkin duk sepadan rambuh kalau fok kita kata hidup sepadan dia dah, kalau orang panggil nak uji sikit hidup pada taubat kering tak begini. Tambuh ni jamin ni duk seni dah umur besar, kereta pun mewah, rumah pun mewah, makan mewah, duk pun seni. Tiba-tiba abang kata hidup sana dia dah tempat susah buat dangang duduk tak pergi jamin taubat ni. Hajar tu tanya, adakah abang ni titah Allah, adakah daripada titah abang? Maka Ibrahim kata ni titah Allah Subhanahu wa taala. Apabila sebut kata titah Allah taala, pergi amah pergi sana. Apabila Ibrahim naik barak pergi Hajar ke sana,
wagi hajar kepada Makkahul Mukarramah, maka Ibrahim pun tak ada dah terikat hati dengan hajar. Semaka ketika inilah Allah Ta'ala gelarkan Ibrahim dengan kata Khalilullah, seorang Nabi dan seorang pesuruh, dikatakan kasih Allah Ta'ala. Kekasih Allah sebab Tuhan buatkan sifat Ibrahim itu kasih kepada yang lain daripada Allah. Siapa bini dia Tuhan tak mahu jadi kasih. Siapa Nabi Ismail lepas beranak Tuhan suruh gerbang, Tuhan suruh semula teka sebab tak mahu taruh kasih dalam hati lain daripada Allah, suruh kasih pada Allah. Sebab tu Ibrahim panggil Khalilullah, orang yang semaya dalam bulan Ramadan, malam yang ke-8 Allah Ta'ala wi ke dia tu nama seollahnya seumpama yang Allah Ta'ala wi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dah. Lepas tu orang semaya pula malam yang 9, seolah-olah dia saat itu abdallah Ta'ala ibadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang semaya tarawih, semaya kan isya di masjid malam yang ke-9 daripada bulan Ramadan, seolah-olah dia ibadat Tuhan, ya sembah Tuhan, ya ibadat Tuhan, ya taat Tuhan, seolah-olah ibadat bagi nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang wa amma ibadat malam yang ke-9 daripada Ramadan, maka seolah-olah dia saat itu ibadat seumpama daripada ibadat nabi-nabi ibu bapa. Dah malam yang 9 dan malam yang 10 yarzuqullahu ta'ala khairayid dunya wal akhirah. Orang yang mari semaya tarawih pada malam yang ke-10 di bulan Ramadan, Allah Ta'ala wi baik dunia dia dan akhirat dia. Dunia dia pun baik, akhirat dia pun baik. Inilah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya, nah kita duk cara Ramadan, lepas tu kita nak sakut sikit masalah bab zakat. Dah. Dari mau goyak tu suka cek bab zakat sikit, Ramadan sikit. Pas Ramadan kita boleh dah 10 perkara saat ni. Malam pertama Tuhan ampun dosa kita, semacam kita beranak semula, lepas tu kita semaya malam kedua daripada Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita. Malam yang 3 seolah katanya malaikat saat itu duk sambut amalan kita. Malam yang ke-4 seolah kita baca Taurat dan Injil dan Zabur. Malam yang ke-5 kita semaya bulan Ramadan, seolah kita semaya di Masjidul Haram dan Masjidul Nabi dan pula Masjidul Aqsa. Kemudian di dalam bulan Ramadan ni juga ibu bapa, dah kita kena jaga benar-benar. Patut amalan kita kena banyak baca Quran. Quran kena habis. Sekurang-kurang kita kena khatam agak sekali bagi orang pandai. Patut orang pandai baca Quran setahun tak biasa habis. Tu taruh Quran tak mari tu beli Quran Mekah. Saya nak buka takut gol. Beli Mekah nak air mah Quran. Patut tak tah mari potang tak tahu. Pada mengatakan nak tak buka Quran. Oh kawan saya Quran beli Mekah ni air mah ni, kalau buka takut goreng Quran. Weh pelik je weh. Pelik weh, beli Quran Mekah tak berani nak buka takut bergoreng. Pas Quran ni yang nak kita baca. Lepas tu kena kita baca, jangan duk taruh tah mari lah. Buka katik baca boleh sejuk sehari. Paling malas tu bagi orang pandai sejuk sehari. Bos habis Quran, bos mulai habis Ramadan. Habis Ramadan, bos mulai habis Quran. Bagi folk pandai baca tu lah. Bagi folk tak pandai baca Quran, baca kulhu iman. Baca kulhu semata je ke? Gana mau kulhu. Kawan kulhu ya. Quran kawan tak anak. Kawan baca kulhu, duk kulhu Allah. Siapa ada pemangit tu kulhu. Deh. Tak pandai baca Quran, baca kulhu. Baca kulhu semula dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca kulhu semua. Nak baca Quran tak pandai. Setengah tu baca bismillah. Kulhu ya tak pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca kulhu pun tak pandai. Baca bismillah. Baca bismillah lah, bukan silah itu. Tak agak ke kita. Baca bismillah mula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pas dah jadi kok mana mau baca tak kena dah tu. Jo Bismillahirrahmanirrahim. Kalau huwallahu ahad, Allahus samad. Kan itu. Wah jadi molek lah sikit.
Baca we kena bismillahirrahmanirrahim, bukan silahirrahmanirrahim. Tu kata bismillah, silahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Anda kau mai kaya dia. Dalam bulan Ramadan ni kita kena banyak baca Quran, kena khatam Quran nah. Karena Imam Syafi'i kita khatam Quran dalam Ramadan saja 90 kali. 90 kali khatam dalam bulan Ramadan semula, maknanya khatam 90 kali. Makna kata ya khatam sekali 2 kali, sehari 2 kali. Dalam sehari khatam Quran 2 kali, bermakna dalam sebulan ya khatam 90 kali. Bahawa kita khatam juga berapa puluh kali? Oh, puluh-puluh kali. Khatam apa? Kalau buat jatuh kata mai gotu mai gapo mai krek dah. Dah gapo mai tu ataupun orang panggil mai gapo dah. Malam-malam tu lah mai tojoh tu. Mai jatuh kadang-kadang masjid. Demo haji 5 lah ni malam. Maka haji 5 jipak padu di bahasa kopi pakat dok tolak gotu. Kalau tak ada baca, kalau buat tina kan ada dok tolak telefon tu. Rugi. We habis Quran. Pak Imam Syafi'i kita sehari ya khatam Quran 2 kali kerana ternyata faqra'u ma tayassara minal Quran, maka hendak bacalah oleh kamu daripada Quran barang yang mudah daripada Quran, baca gila. Lepas tu baca Quran tu jadi tartil, jadi tajwid. Warattilil Qur'ana tartila, dan hendak bacalah oleh kamu dan oleh engkau ya Muhammad akan Quran tu jadi tartil, jadi tajwid. Baca we molek bismillahirrahmanirrahim, bukan silahirrahmanirrahim, bukan tu. Lepas tu ya kita banyak baca nak puji ibadah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada jawab dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Jawab dia lah. Nyerengit tak kena jaga. Wa mi molek baca we kena molek bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim dah. Tengah-tengah mudah buah pening mari mana ni rahim dah. Kadang-kadang jadi timis dak lah ya. Ar-Rahmanir Rahim. Aduh. Alah kata apa ya. Hanya buat lengok dia. Ar-Rahmanir Rahim. Dalam tu tak ada dengung lepas Fatihah nah. Lepas Fatihah tak ada dengung siapa? Yang nyiwak dengung be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nyiwak dengung, tak ada dengung. Lepas Fatihah tak ada dengung. Cuma dia ada sedih, ada alif lam. Dengung tak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Baca molek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan baca iyyaka na'budu wa iyyaka. Tak kena. Kena tak kira molek. Baca pun we kena lah. Jadi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tak ada sedih, ya dengan makna al-asnam. Bagi orang erti makna akan dikalah berala aku semua, akan dikau aku minta tolong. Kalau kita pergi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan tak ada tasdid tak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dia makna berala. Kita tengok dalam kitab mereka, kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makna kalau orang tahu makna, kalau dia kacau nak baca back tu juga, fa huwa kafirun, dia tu jadi kafir dan dia jatuh agama sebab ia hak tak ada sedih dengan makna berala dan pelak tokong yang aku sembah. Perhati molek tu, perhati molek baca tu kena-kena tu. Kadang-kadang dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah kan? Ihdinas siratal mustaqim. Nah,
Lepas tu baca siratal ladzina an'amta ta. Yang dia baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Kalau bagi orang tak tahu makna kata semaya yang kalau dia kata baca lagu tu lagi, maka tak sah lah semaya dia, kerana ia ubahkan Quran. Quran mari siratal ladzina an'amta alaihim, akan jalan-jalan orang-orang yang engkau nikmat Allah. Jalan orang yang engkau nikmat, yakni jalan para nabi, para aulia, para salih. Tapi kalau kita pergi baca siratal ladzina an'amtu, mana kata kita wi nikmat ke nabi-nabi. Kalau kita berkata aku wi nikmat ke nabi kepada orang saleh, maka kufurlah kita tiga tu. Sebab tu baca wi kena dah. Quran nak baca tak berapa hari ni. Wong belai-belai, patu pelacak belai-belai, pederah belai-belai, pas Quran ni mau nak cerita satu orang. Demo ni duk ponok lama ibu bapa. Pas tu ya tu ponok saat ni tak baca Quran langsung. Ada nak cerita hal Quran. Sebab Quran kena baca. Dia ni duk ponok 10 tahun. Lepas pada tu ya tupik daripada pondok kerja kampung saat ni tu dah kerja motong, kerja tu, kerja ni. Tinggal Quran sampai berpuluh-puluh tahun. Satu hari dia nak ambil Quran baca dah, dia rasa teringat dia duk mengaji dulu. Lepas pada tu dia saat ni tu nak ambil Quran nak baca saat ni. Jadi apa? Buta huruf nak baca tak boleh. Sebab dia tu tinggal Al-Quran, dia tinggal tak baca langsung, dia tinggal tak buka Quran langsung, maka dengan sebab tu Allah Ta'ala balakan akan dia, Allah Ta'ala ibtilak pada dia, yakni Tuhan jadi buta, tak boleh nak baca. Orang duk pondok biasa duk ngajar, orang biasa duk baca, bila apabila dia tinggal 10 tahun tak baca Quran, Tuhan katuk mata hati, tak boleh baca Quran, tak jadi buta huruf semula, tak boleh nak baca langsung. Itu ibu bapa kita nak pesan, mau nak pesannya orang pandai Quran dah tu baca gatiklah. Pas lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ini jangan duk tinggal baca gi sungguh. Pas tu Quran yang nak baca ingat tuai yo dah. Pas apa tuai Quran? Allah Al-Khaliqul Alam, Allah Al-Mudabbir, Allah Al-Khaliq, Allah Al-Malik, Allah Rabbul Alamin. Kita baca kalau kita nak Quran kita ada power, nak Quran kita ada kekuatan, nak Al-Quran kita sani ada keberkatan. Di dalam kita baca Al-Quran, kita kena ingat kepada Tuhan yang jadi Quran. InsyaAllah kita Quran kita tu ada barakatan, ada rahmatan, ada nusratan, ada barakatan, ada rahmat, ada negara, ada nusrah, ada pertolongan, ada rahmat dan ada keberkatan. Ibu bapa jadi rahmati, insya-Allah sama-sama kita kembali kepada Allah. Patu masalah zakat kita ni, kita ada perkara dah masalah Ramadan saat ni, jaga Quran wi molek, jaga zikir wi molek, jagakan amalan wi molek, jaga lidah kita wi molek, jaga mata kita wi molek, jaga telinga kita jangan wi hitai kok lah, jangan wi pecah puasa kita. Pakat-pakat jaga. Lepas tu di dalam bulan Ramadan ni juga, nah lepas puasa tu kita ada keluar zakat kan. Zakat ni terbahagi pada 3. Yang pertama zakat badaniyah, dan pula ada zakat badaniyah, ada zakat maliyah, ada zakat apa lagi samarihat tu tak ada apalah. Kita namanya zakat yang kita duk kenali. Yang pertama zakat badaniyah, yakni zakat tubuh badan. Yang kedua zakat maliyah, yakni zakat harta kita, hak kita buat perniagaan. Nak kecek dua ni dulu hujung hamba ni. Zakat badaniyah tu wajib tak kita setahun sekali. Gapo zakat badaniyah? Yakni zakat yang basuh tubuh badan ya. Zakat tubuh badan ni Tuhan perintah dan Tuhan wajib dan Tuhan menentu di atas kita setahun sekali. Pasti kita kena bersih, pasti kita kena cuci dan bersih tubuh badan kita. Karena tubuh badan kita ada makan benda haram,
Kadang-kadang mulut kita pergi makan benda syubhat. Kadang-kadang tangan kita pergi barang tak minta izin. Mana barang tak minta izin? Pergi buat pulau. Nama nak contoh mudah-mudah. Pergi buat pulau dan buat pulau dalam Kampung Budi Hilir ni. Pergi buat pulau nya akuk kelik mohya puyuk-puyuk besar. Sungguh ni. Mbak tak ada kata ni cuba kira ambil diri rumah mbak pun jawi ni. Dia pergi buat pulau serabu. Serabu puyuk belangah hak tuai rumah tu. Gana? Buah hak mai makan adalah 3 kali tu cerak. 3 kali tu cerak. Pas bukan sekadar aku habis. Anak-anak cucu duduk sini cerak ada Budi Hilir tak pun jawi tu. Nuh aku hak tani rumah juga. Aku habis. Patah aku saja tak padai lagi. Mek buat pelik siapa puyuk tuai rumah pun hilang. Pas ni kita nak makan harta apa ni tuai rumah wi dah. Tuai rumah tu bukan dia tak wi makan lah nak makan. Ni nampak doa siapa puyuk kawai pun hilang ni. Bukan tak wi makan dia mau pun ingat nak buat back wah dah gitu. Tapi kita ni jadi telajak nyombik tak minta izin. Nyo taruh duk perangat siapa seminggu ni gula dia pun. Perangat apa ni? Lepas tu makan lagu tu bersih tak tu? Tak bersih. Comel tak tu? Tak comel. Sebab tu dalam tiap-tiap tahun Allah Ta'ala titah kepada kita. Allah Ta'ala perintah pada kita. Wajib kita kena bersihkan diri. Dengan asbabnya kita keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah juga. Zakat untuk nak mencuci, nak membersih akan tubuh badan kita. Tangan kita ada mik orang tak minta izin. Mulut kita ada mengupak ke orang. Mulut kita duk kecek orang. Mulut kita sani duk maki ke orang. Mulut kita duk kecek tubuh hak tak molek. Menyampung tak menyampung. Ataupun kita kata huduh-huduh maki ke orang. Ataupun mata kita tengok benda-benda tak molek, hati kita niat tak comel, telinga kita dengar tak comel, maka Tuhan pun wajib di atas kita kena keluar zakat terah setahun sekali ialah segatai. Segatai ni untuk apa ni? Untuk nak bersih mata kita duk tengok tak molek tu Kalau pok jatai duk ngitat tina. Kalau pok tina kita tengok barang tak molek. Kalau telinga duk dengar benda tak molek, kalau mulut duk kecek tak molek, maka Tuhan suruh kita basuh dengan bayarnya deranya ialah dikatakan zakat terah, zakatul fitrah, yakni zakat terah untuk nak menyuci tubuh badan kita daripada masalah apa? Masalah tangan kita duk buat pergi benda tak minta izin ataupun mata kita, telinga kita. Maka zakat terah ni zakat terah ni apa? Segatai. Kamu dia kira segatai ni zakat segatai nah. Zakat Baghdadi. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh Iqna' ka Mujairimi Iqna' ka ataupun dari I'anatul Talibin, dia kena segatai Baghdadi. Maka segatai rumah kita ni dia besar lebih daripada segatai Baghdadi. Kamu di hati email royak saat ni tu segatai tu harga berapa lah ni kalau beli dengan duit? Duit sana itu kata segatai tu 70 kau. Maka zakat terah ni dah mari wis sejid. Awi tu email pada masjid nak milik tak leh. Hak tu katanya innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina. Dan kemudian itu katanya innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina. Sadaqallahul azim hingga akhir. Jadi Allah Taala kata sedekah ni innamas sadaqat. Maka sedekah dia terbit dua. Ada sedekah tatawwu', sedekah tatawwu', yakni sedekah sunat. Sedekah orang panggil suka hati. Dan sedekah dua yang sebut dalam kitab orang panggil sedekatun mafruḍah. Sedekah yang difardu, yang diwajibkan akan dia. Mana sedekah sunat? Misalnya kita mari sejid, tengok peti sejid ada, kita Allah dalam tu suka hati kita puluh ke.
Suka hati kita 20 kau, suka hati kita 30 kau, tu orang panggil sedekah tatawwu. Sedekah rela hati, suka hati. Dan sedekah dia katanya innamas sadaqah, yakni sedekah fardu. Dikatakan zakat fitrah setahun sekali, hak yang Allah Taala titah pada tahun yang kedua daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ni kena keluar nah. Lepas tu keluar tu bila tu sah? Nak tanya kata sah sah tu ketika masuk 1 Ramadan tu sah tak? Bagi orang tino yang kena keluar zakat terah. Dak yang tanggung tok lelaki yo. Lepas tu anak yo di bawah tu tok lelaki semua kena tanggung. Bini tak ada kena keluar zakat terah sebab wajib tu di atas tok lelaki. Dah di atas tok lelaki dia. Maka zakat terah saat ni tu segatai yang kita kena keluar kalau berat. Imam Syafi'i kata qutul balad, yakni makan mengenyeni makan mengenyeni negeri masing-masing. Maka zakat terah ni kita nak uji yang pertama kepada fakir. Imam Syafi'i kata sunat zakat terah ni kita uji pada al-asnafus thamaniyah, yakni orang panggil bagai-bagai yang lapar. Mana bagai lapar? Fakir, orang papa, miskin, orang susah. Yang tiga, orang pekerja, pentugas mengutik zakat. Yang keempat, orang mu'allaf. Yang kelima, kerabat kita. Yang keenam, orang lekat hutang. Yang keenam, orang lekat hutang. Yang ketujuh, orang duk safi, ibn sabil. Yang ke-8 ialah kena kepada fi sabilillah. Dengar molek ni dah, ibu bapa. Zakat yang kita boleh ini yang pertama orang fakir. Orang papa, fuqara, makna orang papa, orang susah. Orang papa ni ada dilobek dalam kitab fiqh, orang ni tak ada tempat duduk, tak ada daripada tempat duduk, tak ada harta, tak ada. Supaya ahli suffah yang duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ni boleh kita beri zakat terah pada dia. Orang fakir, apa fakir? Orang apa-apa? Orang tak ada maskan, la maskana lahu, tidak ada tempat duduk baginya. Dan kalau ada makan pun tak cukup baginya. Orang ni boleh kita bagi zakat kepadanya. Syarat orang ni tak tinggal semaya lah. Syarat fakir dia tak tinggal semaya. Ada pun orang apa tapi semaya tak maya. Tinggal semaya tak maya. Lai kampung Budi Hilir ada orang apa orang susah tapi dia tak semaya. Dia tak mari sejid, dia tak mari jemaah. Orang ni tak wajib kita beri zakat terah dan pula tak digalak beri zakat kepadanya. Yang kedua, orang miskin. Miskin ni orang ada tempat duduk, ada rumah robek-robek, rumah buruk-buruk, tapi rumah buruk saat ni pun tak pernah ada tempat duduk, tapi tak cukup belanja hari. Boleh kita beri juga zakat terah kepadanya. Yang ketiga, orang duk mengutip zakat, tak email latih ya terhemat mengutip zakat dah. Kalau misalnya kau kampung kau ataupun orang bagi zakat terah di masjid, mula orang kutip, mula orang cara, maka orang cara buku zakat ni pun dia boleh juga satu bahagian daripada zakat fitrah, daripada zakat terah. Dah. Yang keempat, orang mu'allaf. Apa mu'allaf? Asal mu'allaf, orang yang dijerinakkan hatinya. Apa orang dijerinak hati? Yakni orang baru masuk Islam. Maka orang baru masuk Islam, dia berasa jauh daripada adik-beradik dia, dia jauh daripada ibu bapa dia, dia berasa terbelia jauh ni. Patut kita nak berapak dia, nak dia lembut hati, nak dia berasa jerinak di dalam Islam, maka kita beri zakat terah pada dia. Ini salah satu golongan yang keempat daripada al-mu'allafati qulubahum, supaya kita nak menjerinakkan hati dia dengan kita beri zakat. Yang keempat, wa firriqah, yakni kerabat kita. Yang kelima, kerabat kita, ayah kita sesak. Boleh ke tak kita kaya anak ayah? Anak ni kaya, pak susah, mak susah. Boleh ke tak nak beri zakat kepada ayah kita yang papa ataupun ayah kita yang susah? Jawab kata wi pada kerabat terlebih aula. Al-aula wi kepada kerabat ayah kita yang susah. Anak kerja nega jaya besar, patut ayah tu susah, maka sunatlah anak tu wikan zakat tu aula takdim wi kepada ayah dan mak dia. 5. Yang kane. Berarti molek. Yang kane, orang yang lekat hutang banyak doa. Orang ni kaya tapi lekat hutang tepek-tepek. Kalau harta dia tu pergi jual semua, maka bayar hutang tak habis lagi weh.
tak cukup lagi, maka orang ni pun sunat ataupun boleh kita nak berikan zakat terah kepada orang yang terkautan harta yang ada, tapi sekira kalau pergi bayar hutang tak cukup lagi harta yang untuk bayar hutang, orang ni pun boleh juga kita beri zakat terah. Yang ketujuh, orang duduk musafir, gharib ataupun ibnu sabil, orang saat ni duduk jalan, mari misalnya orang hanjai, mari hanjai saat ni main kampung budi hilir ni, lepas tu ia pun habis makan ni, habis bekal, mari duduk tidur sejik, tanya kata mari hanjai, makan ni pun tak ada duit pitih pada sekadar 30 kong, nak tambah klik ke hanjai tak ada dah, maka boleh juga kita beri pada ibnu sabil, anak jalan yang ni, fahuwa musafirun, ataupun dikata orang yang dagang, orang duduk jalan yang jauh, ataupun dia tu duduk dalam perjalanan ni. Yang ke-8 daripada fi sabilillah. Pemula. Sabilillah, apa sabilillah? Yakni orang nak meninggikan agama Allah, li'i'la'i kalimatillah, kerana dia nak tinggi agama Allah, dia nak mengunjung agama Allah. Orang ni pun boleh kita beri supaya nak pelajar-pelajar agama, tok guru duk mengajarkan masalah, ngajar Quran, ngajar kitab, ngajar apa. Dia mau kata tok guru tu kaya suku haria. Lepas tu dia boleh ke zakat ni sebuah mana? Dia boleh masuk zakat habuan mana? Habuan dia duk i'la'i kalimatillah. Dia duk meninggi agama Allah, li i'la'i kalimatillah li dinillah. Dia duk meninggi agama Allah dan kelima Allah. Maka dia boleh makan di sini, ni sebuah ni, ataupun di bucu ni, di lak ni, ataupun di lorong ni. Sungguh kata ia ada kereta, ia ada kebun, ia ada rumah pitu, ia ada mengajar ia kaya, tapi ia boleh makankan dengan masalah zakat terah di lorong dia tu, li'i'la'i kalimatillah. Kenapa yang molek ni? Nama orang tak boleh beri zakat terah tu bapa tu kaya dah. Hei kaya haria, haya boleh makan zakat ni, haria duk mengajar, duk besar agama tu, suku nak faham molek. Lapai orang ni dia kata al-asnafus thamaniyah, hak dia sebut innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Ni orang yang boleh makankan zakat terah 8 golongan. Maka kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, sunat kita nak bagi sikit seorang boleh cukup asnah 8. Boleh ke tak kalau kita nak minta seorang? Jawab kata boleh, tapi kurang comel. Hak comel we ke pekorak sikit kalau ada pakai, tapi bila ambil molek dalam kampung kita ada pakai dah ada, miskin dah ada, patut orang pengkerja pentugas ada, tapi muallah tak ada. Bahagia habuai muallah tak ada. Cabut tu baik. Patut karabat kita, ayah kita tesak dah ada. Kita we. Lepas tu orang duk jalan di jalan Allah ataupun musafir ada dah. Kalau tak ada masalah. Kita lebih kurang ibu bapa. Nah, lepas tu dah ni pukul 11 dah. Lepas tu kita kecek pun panjang dah. Lepas tu siapa dia nak tanya apa boleh tanya masalah. Kita beri peluang sikit masalah boleh 10 minit, 15 minit dah. Insya-Allah nak tanya apa ni. InsyaAllah dah bagi kita semua hal yang kita dengar pada malam ni, kita minta oleh Allah Ta'ala taufik hidayah dan kepada jalan kebaikan untuk Ramadan jadi miftah, dan untuk Ramadan jadi pembuka anak koci bagi untuk Ramadan kita dengan kita dengarkan nah ceramah-ceramah pada malam ni pada orang budi hilir ni, insyaAllah bagi kita boleh jadi miftah ataupun anak koci untuk buka di dalam bulan Ramadan kita yang lagi akan datang ataupun tak berapa hari lagi, insyaAllah dah. Tu ada nak tanya apa tu email ni? InsyaAllah ada tak? Kata ada kita nah ni pun tengah malam, ada tak nak tanya? Apa? Nak tanya apa dah? Gapo nak tanya ni? Tolong tanya. Tolong tanya gapo? Tanya
kata hal ka utang kat ni hak lebih zakat. Utang gapo dia mentang tu. Utang kat dia. Tepo. Utang tak ada kena pilih ka utang gua nak kira. Masalah hutang tu asal tu je lekat hutang. Yang mak ada bahas itu masalah hutang tu, masalah kata hutang tu banyak. Hutang tu hutang be mana tak ya tu? Dia nak tanya tu. Hutang tu masa pe berapa persen hutang? Hutang dengan bank. Kalau hutang gitu misalnya kita tahu hutang tu kalau dia tu hutang tu kalau kita kata tamunya hutang kita buat nego kita gijeng dah masalah. Kamari kita gijeng saat itu gibeng gerak tu kita tu lekat hutang berjuta-juta. Nah, buat nego lot tu penyemir duit bank saat itu duk mari tu jadi nak bank gerak. Apabila bank gerak saat itu jadi kena duk bayar mari tu. Jadi mana kata harta ada tu dengan hutang dia mau tipu kita tak ada. Lekat hutang tu sebab dia tipu. Kita pun harap ada saimo sore tu dia buat nego getah. Buat nego getah tu dia lah ni mudah dalam telefon itu ini dah. Dalam telefon 3 juta masuk ke saya nak buat beli getah. Tiba-tiba saya tu ambil hanya duit 3 juta tu dia buat bayar hutang je. Jadi duit dia 3 juta saat ni tu nak nego nak mesti nak leh. Jadi lekat situ. Apabila lekat, jadi mana duit dia saat itu jadi tak ada saat itu, jadi lekat hutang sebab saya lari duit dia tu. Jadi apabila dia tu bank gerak situ tu orang panggil duit 3 juta dia mau lari nak musing tak lesa dah. Lepas tu jadi lekat hutang dengan rungan-rungan tu. Dah. Kamari kalau kira harta dia tu kalau misalnya kalau harta dia tu kalau bayar, dia jual harta semua tu, kalau lebih daripada masalah hutang tu, orang tak panggil orang tu bank gerak lagi. Lagi pula dia tak panggil banyak hutang. Bermakna kata orang banyak hutang tak ada kira hutang apa-apa pun, tapi soal harta yang ada ni nak pergi bayar hutang tu makna tu tak padan. Apabila ambil jual tanah itu, jual rumah dia, jual kebun, tapi nak pergi tambung hutang bayar hutang tu makna tak habis. Tak cukup dengan harta ada. Maka ketika ni orang ni boleh juga kita nak beri zakat terus kepadanya. Tapi dia mahu rumah dia ada tu, kereta dia pun ada tu, mau itu dia pun ada, rumah ada, mau itu pun ada, kereta ada. Tapi kalau pergi hipau rumah ada, kereta ada, tapi hutang tu banyak lagi. Boleh orang ni kita nak bagi hutang. Bagi apa? Bagi zakat terus kepadanya. Peraya tak? Hutang tak ada kira asal ke hutang. Tak kira asal temannya tu banyak hutang lah dia ni banyak hutang. Lepas tu gapo dia ada ni? Gapo? Demo nak semaya 8. Nak duduk orang semaya 20. Lepas tu nak pakah semaya 8 tu niat lagu mana? Nak pakah semaya 8. Nak boleh pahala baik macam maya 8 boleh 8 maya 20 boleh 20 niat 8 niat 8 ya 8 bukan kata kawah dah ke lagu mana ke dah kawah 8 ya masalah tarawih ni tapi kita nak kata tarawih belaka 8 pun tarawih 20 pun tarawih. Bukan kata saja ku semaya 8 tapi serta niat 20 gitu. Ini dia bukan kata semaya 8 tu bukan tarawih. Dia tak kata. Ya gini, ya masalah asal dulu tu kalau kita nak cerita asal cerita asal tu ya semaya 8 ni siapa dia buat 8, lepas tu siapa dia buat 20. Ni duk kecek lama dah bahasa ni. Dah. Bahawa maya 8, ya boleh 8. Maya 20, ya boleh 20. Tapi hak 8 ni hak Rasulullah buat sendiri. Tapi yang ditambahkan dari 20 tu masa Khalifah Umar Ibn Khattab 20. Lepas tu masalah ittifaq jadi kata 20 tu bila orang panggil di antara mazhab 4 dia kata semaya 20 tarawih sana. Faham nak hurai di dalam masalah berapa tarawih. Tarawih ni ya pucuk tu baik di mana? Dalam hadis Nabi tak ada man shalla tarawihan tak ada.
Dalam hadis tak ada Nabi kata man sallat tarawih, tak ada man sallar Ramadan. Nabi kata gitu. Siapa yang semaya bulan Ramadan, pas mana tu baik di tarawihnya. Orang di zaman dulu hak semaya Mekah, orang Mekah, ya semaya 2 rakaat. Nak usalli sunnat tarawih. Lepas tu usalli tu siapa ya orang usalli sunnat tarawih? Ulama orang itu. Kenapa Sebab kita tak pandai nak punggah Quran, kita tak pandai nak bagi Quran. Sebab Quran mari ni supaya kayu sebatai. Quran mari kalau kita tak kayu cengat tu sebatai, mari kita tebal ngomong balik dem. Lepas tu nak belahkan kayu cengat nak jadi papai latar. Lepas tu nak belah kayu cengat nak jadi papai apa? Papai nak jadi tie. Nak belahkan kayu cengat tu nak jadi kasar jate. Nak belahkan cengat nak jadi rasuk. Ya kena kok ni cang hak pandai gaji kayu. Semata-mata orang tu tak pandai gaji kayu, pergi gaji kayunya bukan. Nyop gaji kok punah habis kayu tu. Quran pun macam tu. Asal Quran tu yang mari sebuah supaya ngapatai kayu. Lepas tu siapa dia nak belah Quran, we jadi kata aqimus solat, semaya hendak mendirikan semaya. Quran banyak tu ya. Lepas tu tak ada yang tamu semaya kena takbir Allahu Akbar, mu kena usalli fardhu zuhri, usalli fardhu asr. Quran tak ada ya. Pas siapa dia tu duk kaji Quran, siapa dia duk belah Quran, we jadi kasar jate, we jadi jia, we jadi rasa ulama kajinya. Orang harti Quran sebab dia kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi. Tak ada siapa dia pandai nak paling Quran, nak ubah Quran, nak takwil Quran, malaikat Allah satu yang tahu. Lepas tu orang boleh kaji Quran lagi warasikhuna fil ilmi, orang yang pandai di dalam ilmu, orang yang mahir, yang daqiq, yang apa, yang pakal di dalam masalah ilmu. Lepas tu masalah semaya 20 sahabat. Lepas tu semaya 8 Nabi. Lepas Nabi dengan sahabat orang tu larak weh. Sahabat mengikut siapa? Mengikut Nabi. Nabi buat mula 8. Lepas pada tu sahabat mari Kamadiyah saat itu orang panggil semaya jadi 20. Kamadiyah asalnya orang Madinah, orang Mekah yang semayanya 2 rakaat. Lepas tu ya Assalamualaikum salam. Lepas tu ya semaya pula 2 rakaat jadi 4 rakaat. Usalli sunnat tarawih 2 rakaat wi salam. Usalli sunnat tarawih 2 rakaat ya salam. Makna kata 2 salam 4 rakaat. Orang Madinah, orang Mekah sana ya berarti situ tarawih. Apa tarawih? Berarti rehat sebentar. Tu tarawih. Berarti rehat sebentar. Lepas tu orang Mekah ya berarti rehat dengan ya tawaf Baitillah, tawaf sunat. Tawaf apa? Tawaf sunat. Tawaf tak tawaf. Tawaf 7 keliling tawaf sunat ke dah? Bismillah siapa di rukun Yamani, siapa di masalah Hiji Ismail di Al-Hajar Aswad, siapa rukun Yamani Al-Hajar Aswad ya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Doa situ sudah tawaf 7 keliling, mari semaya pula. Kamani orang Mekah ya tarawihnya 20. Orang Madinah ya tarawih jadi sampai 30 ni rakaat. Tapi kata ulamanya hak 30 ni hak ni khususnya kepada orang Madinah saja. Tapi masalah di antara mazhab ittifaqnya tarawih ialah 20 rakaat. Patut nak buat mana buat banyak Patut hak lapar pun kita tak ada nak kata. Patut hak 20 pun tak ada nak kata. Tapi wak sudah. Jangan dia balas bak buku wak rakaat tu. Pas mu rajin 4 mu wak 4. Mu gelik maya tambah rumah tak ada apa. Mu rajin ni, mu wak ni. Puasa tak ada doa hari ni nyotet tupak, nyotet topak ikan, nyot ikan sampai balik gue. Klik maya rumah tambah jadi lapar di 20. Ataupun kita semaya sejak 12 tak agak gir, rasa tak agak pening weh. Klik dulu, klik mani-mani tidur tak malah kare tambah pula dengan tarawih. Hak tinggal lagi 8 rakaat dah. Boleh tak? Boleh Sebab tarawih dia tak ada wajib apa? Muwalah. Tak ada wajib berturut-turut. Tak ada wajib.
Tapi nak buat tarawih, dia kena dalam bulan Ramadan. Kalau lain pada Ramadan nak buat tarawih tak boleh. Mungkin usalli bulan ni. Ni bulan Rajab ni. Wah serajin tak ada buat tarawih boleh-boleh. Usalli sunnat tarawih. Raka'atain lillah. Boleh tak? Boleh tak buat? Boleh. Sah tak? Tak sah. Sebab dia tak masuk waktu dia lagi. Kau dengar bapa dia ceramah boleh ni. Kalau buat tarawih boleh sah. Sah boleh-boleh. Wang boleh-boleh. Boleh tak? Tak boleh, tak sah. Sebab waktu dia tak masuk lagi. Lepas tu kita mari sejik, hak modok royak dah kelebihan. Malam pertama teh ampunkan dosa supaya beranak semula. Lepas tu kita buat tarawih sampai 4. Pasal tak agak berhenti Berhenti tu kelek, tak apa. Lepas tu kita kelek sambung rumah. Sebab tarawih tak ada wajib muwala, tak ada wajib berturut-turut. Kalau buat lapang kelek buat sambung rumah pula. Lepas tu kita pergi sudah dengan witir. Ada kan? Buat 8 ataupun buat 20. Tapi bila puasa tu usah duk balah. Buku ni. Ulama duk cara lama ibu bapa. Oh, buku 8, buku 20 ni. Hak naknya buat amal tu pentingnya. Kalau duk balah lagi rugi kita, tak ada masa dah nak buat amal ibadat deh. Kita pakat buat amal, pakat buat 20, nak buat 8 pun tak apa, tapi nak gemanya buatlah 20 sebab bulan puasa ni sebulan saja. Buat amal wi banyak. Patu rakaat wi banyak, baca wi banyak, qiyamul lail wi banyak. Insya-Allah kita dapat. Dah, atau sudah itulah buku 8, buku 20. Insya-Allah kita buat semua tu ada alasan-alasan semua. Dah, masalah orang Madinah 30 ni, orang Mekah 20. Orang Madinah ya deki ke orang Mekah. Sebab orang Mekah sudah tarawih 4 rakaat, dia boleh tawaf Baitullah. Orang Madinah Baitullah tak ada. Tu sebab tu dah. InsyaAllah berapa kadar ni saja. Nah, bahasa pun panjang malam dah. InsyaAllah dengan apa yang amba bagi saat ni, amba minta menjadi berkat bagi orang-orang sini. Amba minta menjadi selamat. Patut boleh bakat-bakat beramal semua dah. Dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.